Okey. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? 100 orang mata memandang, 100 telinga yang mendengar. Okey, jadikan malam ni malam majlis ilmu kita, macam mana dengan tajuk yang anda dapat daripada rakan-rakan, iaitu tajuk settingan robot. Okey, macam mana cara pertama untuk trade. Okey, sebentar. Okey. Tuan iPhone kita, okey. So saya akan jemput individu ni. Beliau ni sudah mencapai ranking V3, on the way untuk mencapai ranking V4, dan beliau ni satu ketika dulu pada peringkat permulaan, waktu tak ada Zoom meeting, beliau pernah ambil semua koin yang ada di dalam Royal Q tu. Dia trade semua koin. Maknanya dia betul-betul nak belajar. Okey. Faham tak Azrul? Dia ambil semua koin, Azrul. Okey, dia ambil semua koin. Ini jarang-jarang berlaku, tak ada siapa yang buat. Okey, alright. Jadi hari ini saya nak jemput beliau supaya beliau boleh kongsikan dengan kita, okey, apa yang perlu anda buat setelah anda mengaktifkan akaun Royal Q anda. Okey, sama ada anda berminat untuk trading kripto, ataupun anda saja berminat untuk jual robot, okey, ataupun anda nak buat dua-dua sekali, terserah pada kita. Okey, bila kita dah sewa $120, sekarang $120, sebelum 9 hari bulan 9 hari tu $100 aja. Jadi orang yang join sebelum 9 bulan 9 untung. Tapi anda tak rugi apa-apa. $120 tu selepas 9 bulan 9 tu sampai hujung bulan, yang $20 tu dia kembalikan pada kita untuk fuel gas kita. Okey, alright. Tanpa membuang masa, saya akan menjemput seorang insan yang saya rasa saya pun banyak belajar pada beliau. Okey, sebab apa? Beliau ni orang yang sangat-sangat teknikal, sangat-sangat teknikal dan sangat-sangat mengkaji, membuat analisis semua koin-koin yang ada dalam Royal Q. Okey, alright. Tanpa membuang masa, okey. So saya akan jemput beliau ni dan kita akan bagi masa dia kurang lebih secara detailnya kurang lebih dalam 40 minit. Kita bagi masa untuk beliau sampaikan ilmu kepada kita semua. So dengan tanpa segan silu, saya menjemput Tuan Ahli Go, okey, atau Tuan Salihuddin, dikenali dengan Pak Din. Okey. Okey, so dipersilakan Tuan Ahli Go. Assalamualaikum Tuan Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ni Tuan Kamal ni memang saya sama-sama dengan dia lah dulu kita buat Royal Q ni kan. Jadi saya betul-betul berterima kasih pada Tuan Kamal ni kerana tunjuk ajar Tuan Kamal ni memang memberi saya satu kebaikan lah di dalam industri inilah. Kan, saya bukan orang yang mahir tentang networking ataupun untuk membuat affiliate apa semua tu, tapi disebabkan bantuan Tuan Kamal, alhamdulillah. Sebab tu bila Tuan Kamal ni minta saya buat perkongsian apa pun, insya-Allah saya akan cakap dengan hati terbuka lah pada Tuan Kamal kita ni. Okey, jadi hari ni saya nak bagi sikit perkongsian saya. Saya cerita ni pun berlandaskan apa yang benar sahaja yang di dalam Royal Q ni. Tidak ada tambah, tidak ada penambahan ataupun ikut cita rasa saya. Okey, tentang setting ni kita tahu ramai orang dia ada cara-cara setting mereka tersendiri ni. Kan? Ada orang yang suka jenis setting dia tu jenis cepat dapat profit. Dia jenis suka profit yang besar-besar. Tapi ada yang orang yang jenis dia kata play safe. Play safe ni biar profit tak besar tak apa, tapi dia kata duit saya tu tak floating. Kan? Jadi dia ada banyak jenis setting ni, tapi saya tak mau cerita pasal itu semua. Yang tu semua saat ni kita biar kita punya partisipan lain mana-mana yang ada kat sini yang boleh cerita tu. Kan, kita ada Tuan Ahmad Nizam Osman kita ni yang mahir dia buat dah trade ratus-ratus ribu tu, dia boleh cerita macam mana dia nak setting. Saya cuma cerita apa yang benar, apa yang ada pada robot ni saja. Okey. Jadi kenapa kita perlu tahu pasal setting ni? Kita perlu faham pasal setting ni, kan? Setting ni kita kena faham. Sebab apa? Sebab kita kena tahu apa yang kita buat. Itu yang penting. Dalam hidup kita, kalau kita buat satu perkara tu kita tak tahu, tak ada ala tuju kan, dia kata kita pun tak tahu mana api, kan? Jadi kita kena tahu apa yang kita buat. Jangan kita duk ikut cakap orang saja. Saat ni kita pergi masuk, dia kata okey abang masuk benda ni, robot ni harga dia $120. Lepas tu abang masuk $100 lagi, abang tambah untuk modal, dia kata. Kan? Saat ni abang dapat aja tiap bulan baru dapat $50, dia kata. Kan, kita pun tak tahu apa dia cakap, kita pun ikut, dia kata abang ikut saya punya setting ni,
kan. Saat ni kita pun tak tahu hujung punca, saat ni dia float ke apa semua, kan. Lepas tu kalau orang tanya pun macam mana boleh dapat untung, kita pun tak tahu, kan. Jadi sekurang-kurangnya kat sini ilmu yang kita bagi ni untuk tahu apa setting yang ada dalam robot ni. Setiap fungsi, setiap button, setiap apa yang ada dalam tu kita boleh tahu. Yang tu yang penting tu. Yang tu yang penting. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita buat. Itu yang penting sekali. Sebelum kita tahu benda lain yang ada panggil apalah intermediate ke atau advanced ke apa semua, kita mesti tahu dulu yang basic. Jadi kat sini saya nak cerita yang basic saya. Yang basic ni yang paling senang. Kalau dalam sekolah ni dia kata yang belajar ABC tu. Yang kata cikgu sehari ajak saya suka cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola tu. Ada yang senang-senang saja. Yang susah saat ni kita belajar kemudian. Okey, kat sini saya nak buat perkongsian sikit. Bila nak ajak kena buat perkongsian, tunjuk dekat mana nak setting tu. Okey, dekat sini saya buat perkongsian sikit kita punya skrin. Okey. Mana ni hilang skrin? Okey, kat sini. Okey. Alhamdulillah. Okey, kat sini kita buat perkongsian sikit. Kan? Tak payah tengoklah trik kita. Okey, tengok kat sini saja. Okey. Jadi dekat sini, saya nak cerita pertama sekali, bila kita setting ni, kita kena tahu pertama 3 perkara lah. 3 perkara ni kita nak tahu bila kita nak beli coin. Nak setting ni maksudnya bila kita nak start trade. Kita nak start trade, kita nak beli coin. Maksudnya pertama sekali kita kena tahu apa coin kita nak beli. Itu yang paling penting nombor 1 lah. Kalau kita pun tak tahu apa coin kita nak beli, macam mana kita nak setting. Yang kedua, bila kita dah tahu apa coin kita nak beli, kan? Kita kena tahu pula entry kita berapa. Entry kita nak start berapa ringgit? 10 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar, 60 dolar ke? Kan? Itu kita kena tahu. Dan yang ketiga, kita kena tahu setting pula. Kita nak pergi laju ke, nak untung besar, untung kecil ke, nak takut float ke apa semua. Yang tu yang ketiga. Jadi yang pertama sekali, sebelum kita pergi tempat perkara-perkara yang lebih dikatakan lebih merenyahkan ataupun lebih menyusahkan sikit, kita fikir satu perkara yang senang saja. Macam mana kita nak pilih coin? Ramai orang kata, "Oi, saya ada 60 coin kat sini, saya print. Satu-satu coin saya nak beli, memang saya tak tahu mana satu coin saya nak beli." Kan? Jadi tak apa. Bila kita nak beli coin ni senang saja. Bila kita nak beli coin, kita pergi dekat home, kita tengok ada bawah ni ada satu button, dia tulis di quantitative. Kita tekan dekat button ni, dia keluar. Ini semua jenis coin yang kita nak beli. Okey, senang saja. Saya tak maulah tunjuk macam mana nak beli, nak tengok RSI ke, nak tengok MACD ke, nak tengok bull ke dekat Binance, dekat Huobi ke, nak tengok graf candlestick apa semua, time frame 5 minit, 10 minit, 15 minit apa semua kan. Saat ni yang tu kan orang-orang yang baru masuk beginner, dia baru start sini dia pening kepala. Jadi susah. Jadi kita nak beli coin ni senang, kita tahu. Pertama sekali kan, kalau coin tu nak boleh bagi kita pendapatan, nak bagi kita profit, coin tu mesti aktif. Coin je duduk tidur saya, berjalan pun malas dia kata. Yang jenis balok liat punya coin ni kita jangan pilih lah. Kita pilih coin-coin yang aktif, yang gerak laju. Kalau katakan dia panggil apa, overactive pun boleh. Jenis macam bewak tu kita pegang pun kata, pernah dengar kita kata apa, mendukung bewak hidup. Jenis tu kita tak boleh dukung, dia jenis ngelepiak tu halah. Kan? Jadi jenis coin je tu, coin aktif. Kalau kita nak tengok coin aktif tu senang sajalah. Kan? Tak payah kita buka kat sana, kat sini pun kita boleh buka dah. Kita tekan kat sini tengok. Saya tekan kat sini, dia keluar ni. Ini yang paling aktif ni. Yang hijau-hijau semua nampak tak? Ini coin. Theta ni dia bagi 5.97%. Kenaikan dia hari ni. CRV 6.11%. Ni Link 5.02%. Ini yang paling atas sampai yang paling bawah. Ni yang merah-merah sampai yang merah. Jadi kat sini kita boleh pilih lah coin-coin yang kita nak. Kalau tanya saya suka coin yang aktif. Kan? Coin yang tak aktif memang saya tak mau ambil. Bukan tak boleh ambil. Kita kata nak floating pun tak floating. Nak untung pun tak untung. Kita letak duit kat situ, dia duduk kat situ. Diam je. Nak bagi profit pun tak ada. Kan? Jadi better kita ambil coin yang aktif. Tak kisahlah dia aktif. Cara turun ke bawah ke cara ke naik atas. Kalau cara dia turun ke bawah, saat ni kita ada dia punya martingale setting yang kita tunjuk kemudian tu. Kan? Jadi kalau kita nak pilih coin, contohnya kita tengok sini CRV. Okey, kita tengok CRV dia bagi warna hijau ni, dia kata 6.24%. Okey, kita dah pilih coin, dah setuju lah. Jadi kita punya kerja pertama tu dah selesai. Tugasan pertama kita kena pilih coin yang kita nak beli.
Kan? Jadi tugasan pertama kita dah selesai. Jadi kita dah pilih, dah ada persetujuan, dah ada kita punya keputusan di dalam hati kita nak ambil CRV. Jadi kita ambil CRV. CRV ni dia coin, dia bukan kereta Honda ni Dia CRV ni kita dia boleh coin, nama dia CRV Okey. Jadi kita dah pilih kat sini, cara kita nak pilih coin, kita nak start coin tu, kita kena tekan dekat coin tu. Bila kita tekan kuantiti tu, kita tekan dekat coin tu. Bila kita tekan kat coin tu, dia akan keluar setting page macam ni. Ini setting page pertama. Jadi kita bukan setting kat sini, ini kita setting juga. Tapi kemudian lah, tadi kita setting yang pertama tu, kita nak setting macam mana coin tu nak bergerak. Dia macam ni lah. Kalau siapa ada motor, dia nak setting motor ni nak bagi laju pick up ke, nak bagi laju dia punya top speed ke, dekat situ yang penting kita nak setting kat sini. Tapi saya setting, saya tunjuk saja kat sini apa yang ada di dalam robot ni. Saat ni kita ada kawan-kawan lain macam Tuan Ahmad Nizam ke apa semua saat ni, dia boleh ceritalah dia punya setting macam mana, dia punya pengalaman macam mana. Saat ni kita boleh timba ilmu dengan dia pula. Saya cuma cerita yang atas buku sajalah. Yang mana yang ada di dalam robot ni, default setting. Dia panggil setting asal robot lah, saya cerita kat sini Okey. Jadi nak setting dia, kita tekan dekat bawah ni, dia tulis trade setting kita tekan kat bawah. Kita tekan kat sini, ini setting asal robot. Dia tak tukar-tukar, ni memang setting asal dia. Saya tak mau tukar, saya tunjuk setting asal robot kat sini. Kan? Jadi kat sini, kat atas sekali kita tengok first buy in amount ni, harga yang kita mula-mula decide berapa. Tadi kita cakap yang pertama sekali kita dah pilih coin. Yang kedua lepas pilih coin, kita kena tahu berapa kita nak start. Berapa ringgit kita nak start, berapa dolar kita nak start. US dollar ni berapa kita nak start, nak masuk mula-mula ni. Yang tu kita kena tahu. Dalam setting, dalam trade, guna Royal Q ni, contohnya kalau kita ada RM1,000, $1,000, kita tak boleh letak $1,000 kat situ. Kalau ada orang cakap, kalau saya tak $1,000, untung lagi besar kot, dia kata. Tak, bukan kira macam tu. Kan? Kalau tak $1,000, mampu kita saat ni kita kat situ kita float kalau harga tu turun. Kalau harga tu terus naik, tak payahlah kita duk fikir pasal setting-setting. Jadi siapa ada $1,000 nak masuk terus $1,000, dia tak payah ada robot, dia terus pergi main dekat Binance, tak payah ada robot. Saat ni kalau turun, dia termenung. Kalau naik memang dia untung. Tapi dekat sini kita ada robot ni, tujuan kita bila turun kita tak termenung. Bila turun pun kita happy. Sebab apa? Saat ni bila turun dia buat pembelian lagi. Bila turun dia buat pembelian lagi. Jadi dia naik sikit, kita boleh jual sekali, bukan dengan amount yang mula-mula kita masuk tu. Dengan pembelian terus dia jual. Kalau waktu dia turun, misalnya capital kita dah ada 100, kalau dia jual untung 2%, kita dah ada $2 kat situ lah. Yang tu kita kena tahu Jadi first buy in amount ni jangan tengok. Kalau kita masuk $10 ni kita kata alah kecilnya. Bukan dekat situ. Untung dia bukan kita tengok kat situ. Kita tengok dekat mana market tu nak pergi. Market tu dia nak turun dulu ke, lepas tu dia nak naik balik ataupun dia nak naik terus ke, ataupun dia turun lama sikit baru dia naik ke. Yang tu yang menentukan berapa banyak kita punya profit yang kita boleh dapat. Jadi bukan profit tu daripada first buy in amount. Ini bukan penentu dia. Okey. Jadi dekat sini first buy in amount ni kita kena decide berapa kita nak letak. Ada orang cakap bahagi kita punya apa? Kita punya duit yang kita ada capital tu bahagi jadi 3%. 3% contohnya. Kan? Dia kata macam tu. Kan? Ada yang kata 3%, ada yang kata kalau 300 boleh masuk $10. Kalau ada 300 dalam tu boleh masuk $10. Lebih kurang lah. Kat situ ikut setting mereka lah. Kan? Tapi kalau kita ikut setting robot ni, kan? Asal robot memang kita kena ikut dia punya gandaan dia lah. Yang tu saya tak mau cerita yang setting orang lain, kita cerita yang robot dia. Saat ni baru kita kongsi setting orang lain. Okey. Jadi dekat sini kita turun bawah sikit, dia tulis tu margin call limit Okey. Apa itu margin call limit Margin call limit ni berapa layer pembelian yang dia nak buat. Yang ni kita kena faham. Ada orang susah nak faham benda macam ni. Dan memang susah nak faham sebab kalau kita baru kita susah nak faham. Perkara ni bila kita dapat robot ni kita kena rajin duk tengok apa yang ada dalam semua saat ni kita faham. Lepas tu kita kena rajin tengok macam mana robot ni berfungsi baru kita faham. Ini depa panggil margin call limit ataupun orang panggil martingale call. Martingale call ni bila kata harga dia turun, dia ada persen-persen yang dia buat margin call drop ikut persen tu, kan? Bila dia turun saja, dia buat pembelian lah ikut kita punya setting. Kalau setting asal robot ni, dia berturun ikut macam ni. Kalau katakan harga yang kita beli tu, dia turun 3.5% daripada harga asal, kita nampak tu, margin call drop belah kiri, multiple buy in ratio tu belah kanan. Jadi belah kiri ni, bila katakan harga turun 3.5% daripada harga asal kita beli mula-mula tu, dia akan
dia akan membuat pembelian belah kanan ni 2 kali ganda. Nampak tu? 2 kali ganda tu maksudnya kalau kita masuk $10, dia masuk 2 kali ganda daripada $10 tu lah. Dia akan beli double $20. Lepas tu pula, bila dia beli $20, 3.5% ni akan turun. Dia punya harga tu dia akan turun. Dia punya automatic, dia punya floating tu, persen tu akan turun. Bila dia akan turun, mungkin akan jadi lebih kurang 1.3% kat situ. Bila dia turun jadi 1.3%, harga dia tak naik lagi. Misalnya market ni dia jatuh bawah lagi, dia turun bawah lagi, dia jatuh sampai 4%. Dia jatuh 4%, robot beli lagi kali kedua. Ini second time dia beli. Dia kali ni dia tak belilah 2 kali sebab kita dah setting dia 4 kat nampak. Multiple ni berapa kali ganda ni. Dia beli 4 pula. 4 kali ganda ni maksudnya 4 kali ganda daripada yang amount kita masuk $10 tu. Maksudnya $40 dia beli kat sini. Jadi dekat sini kalau kita campur semua ni, tadi kita beli mula-mula $10. Lepas tu dia buat first call $20, dia buat call yang kedua $40. Jadi maksudnya kita punya modal dekat situ ada $70. Jadi andai kata harga dia naik balik. Harga dia naik balik, pecah profit yang kita tanda atau dia bagi trigger profit tu. Jadi kita untung, kata contohnya kita ambil trigger profit kita 1%. Jadi kita akan untung 70 sen daripada semua. Maksudnya kita untung 1% daripada $70 tu. Daripada $70 tu. Jadi kita kena tahulah 70 USDT tu. Jadi kita kena tahu dia punya fungsi-fungsi yang ada kat sini, kita kena tahu. Okey, jadi saya kat sini saya cerita saja fungsi-fungsi dia. Jadi dekat sini kita cakap margin call limit tu yang tu lah, berapa layer kita nak buat. Kalau setting asal robot dia bagi kita 7. 7 yang robot bagi asal. Kalau kita cakap kita nak ikut 7 berapa modal kita cakap. Sini saya cerita. Kalau nak ikut 7 setting yang robot bagi dengan $10 saja yang kita masuk, kita kena simpan di dalam kita punya Royal Queue, di dalam Binance kita, dalam exchanger kita sebanyak 2,540. Nampak sikit. Kita nampak kita masuk first $10 tapi pasal apa kena simpan sampai 2,000 lebih? Sebab kita setuju dengan robot punya setting 7 kali ganda ni. Yang tu yang kita cakap apa? Money management. Dia panggil money management. Kalau kita ikut setting robot ni, memang kita tak float lah, kita cakap tu terang. Tapi letih lah kita nak ada modal yang besar. Ada modal sampai 2,000 lebih tapi main $10. Jadi dia jadi pening sikit lah. Pasal apa ada 2,000 lebih main $10? Kecil sangat dia kata. Kan? Jadi dekat situlah kita ada cipta beberapa setting yang kita punya sipu-sipu orang yang dah untung besar ni, mereka cipta dia punya setting. Ada macam-macam jenis nama lah. Mereka bagi nama untuk setting mereka tu. Saat ni kita boleh follow setting mereka tu, kita ikut. Yang saya cerita ni, apa yang ada dalam buku saja. Okey. Lepas tu kita nak kena faham sikit, hold position take profit ratio ni benda apa? Hold position take profit ratio ni 1.3% ni adalah trigger yang kita nak letak untuk profit. Berapa persen kita nak? Kalau orang tamak dia letak 10%. Kalau orang dia kata dia jenis tak tamak, dia tukar dia jadi 1%. Kalau jenis dia tamak dia letak situ 50%. Kan? Tapi susah nak dapat 50% ni, nak kena tunggu kenaikan gila-gila lah cakap kan. Itu hari Bitcoin pun dia naik daripada 29,000 yang 3 bulan lepas dia naik balik. Berapa 3 bulan baru dia naik balik sekali ganda. Kan? Jadi kalau kita nak dapat 50% ni lambatlah. Jadi kita letaklah ikut kita pandai. Nama pun kita main secara scalping. Scalping ni dia ambil untung kecil-kecil. Ikut aktif harian, aktif semasa. Jadi kita ambil biasa 1.3% ni robot punya setting. Tapi kita boleh ubahlah ikut kehendak hati kita. Kan? Ikut kita punya ketamakan kita pun kita boleh letak dan ikutlah kita nak ubah macam mana. Kan? Tapi robot asal bagi 1.3%. Maksudnya ni berapa kita nak untung? Berapa dah letak dalam pada arkai kita ni kita nak untung berapa? Aku letak $10. Kalau 1.3% berapa untung? Saat ni dia turun bawah dia jadi macam ni berapa untung? Yang ni kita punya kehendak berapa kita nak letak terpulang pada kita. Okey, lepas tu kita turun bawah sikit, dia tulis situ hold position take profit callback. Hold position take profit callback ni apa dia? Okey, ramai orang duk pening ni benda apa ni? Yang tadi saya faham lah, yang tadi tu trigger tu maksudnya dia letak penanda aras kat mana untung kita. Yang ni benda apa pula? Yang ni depa panggil kalau dalam setengah-setengah penulisan dia panggil earning callback. Earning callback ni maksudnya kan dia berkaitan dengan yang atas tadi. Dengan hold position take profit ratio tu. Okey, maksudnya kita boleh dah letak trigger kita punya take profit tu 1.3%. Ada orang tanya dia. Kalau tiba-tiba market spike, dia kata. Market tiba-tiba dia naik sampai 10% secara mengejut.
Kan? Jadi macam mana ni, rugi sampai 10% dia kata. Tak apa, kita cakap. Robot ni dia pintar, dia kata. Kan? Yang buat program robot ni dia dah belajar pergi sekolah, dia kata. Sekolah robot. Dia dah belajar. Sebab tu kan, kita ada cipta satu bagi daripada earning callback. Kalau kat sini dia tulis hold position take profit callback. Kan? Jadi kat sini bila kata harga dia naik, dia akan cari yang paling tinggi. Dia tak tutup dekat 1.3% tu. 1.3% tu dia punya penanda saja. Dia akan cari yang paling tinggi, yang paling tinggi, yang paling tinggi. Lepas tu yang paling tinggi tu kalau dia turun saja 0.3% daripada yang paling tinggi, automatik robot tu buat penjualan dan kita buat profit. Misalnya kita naik terus sampai 10%, tiba-tiba dia turun jadi 9.7%, dekat 9.7% tu dia buat penjualan, lepas tu kita boleh untung lah. Nah, yang ni kita panggil earning callback ataupun hold position take profit callback. Dia panjang, ayat dia tu panjang sangat. Kalau orang susah nak faham, tapi tak apa. Kita tak perlu faham apa yang dia tulis, kita perlu faham apa benda tu pun cukup lah. Apa fungsi dia tu pun cukup. Okey, lepas tu kita turun balik, dia ada margin configuration ni. Yang ni nak cakap pun tergeliat lidah, ada panjang-panjang configuration ni. Tekan sini. Yang ni kita balik setting. Ini yang penentu segalanya ni. Ini penentu kita punya trade ni. Sama ada trade kita laju, trade kita slow ke, trade kita floating ke, trade kita pergi ke bulan ke, pergi ke parit ke, pergi ke payal ke semua. Yang ni yang kita bagi setting dia kan. Yang ni yang penentu dia. Kalau setting asal robot kan, orang cakap terlampau mahal. Kalau kita tengok dekat sini mahal tak mahal, 2 campur 4 campur 8 campur 16 campur 32 campur 64 campur 128, maksudnya gandaan. Maksudnya kat sini semua 254 kali. Kalau kita masuk dengan $10, maksudnya kita kena ada simpanan reserve, dia panggil reserve 2,540 US dollar kan, USDT. Jadi dekat sini ramai orang kata kami masuk pun dalam $200 saja, USDT untuk trade. Jadi mana boleh sampai kat sini kan? Jadi sebab tu kita cipta beberapa setting kan, yang kita punya sifu-sifu yang bagus-bagus tadi, macam Tuan Ahmad Nizam ke. Saya ikut dia lah sebab saya selalu refer kat dia. Walaupun saya mengajak orang tentang setting, tapi saya selalu refer pada Tuan Ahmad Nizam ni. Sebab apa? Sebab dah terbukti. Saya tak jaga akaun sampai 1 juta lagi. Dia dah jaga akaun sampai 1 juta. Jadi dekat situ dah ada bukti dalam padang maksudnya. Walaupun saya mahir di dalam buku, tapi di atas padang belum tentu ada kemahiran pada saya. Tapi dia dah buat kemahiran di atas padang. Jadi saya refer kepada dia. Kan? Jadi dia pandailah dia buat taktik. Saat ni dia tunjuklah taktik dia. Maksudnya kita ada duit semua, kita tak boleh labur semua. Kita ada kena simpanan. Simpanan ni maksudnya antara waktu kecemasan, simpanan ni dia akan bantu yang kecemasan ni. Saat ni dia cerita semua. Ini rahsia. Kalau tak mau cerita, itu tak boleh berkata apalah. Itu rahsia dia. Dengan saya dia cerita. Tapi tak apa, kita tunggulah dia nak cerita, tak mau cerita. Kena belanja kot baru dia cerita. Okey. Dekat sini persen-persen ni, kita tengok margin call drop ni. Ini peratusan kita nak letak. Saat ni harga dia turun berapa persen. Yang ni kita nak faham senang saja. Yang ni untuk turunkan kita punya average price. Kalau kita tengok dekat kita punya portfolio trade kita tu, dekat kita punya homepage tu, kan, kita ada nampak AVG price tu, average price tu. Jadi kita nak turunkan yang tu, yang penting tu. Yang penting tu average price ni maksudnya, kan, kita beli harga tu dekat $10, kan? Bila dia turun dekat $8, kan? Bila dah buat pembelian sekian-sekian ni, kita tak perlu naik dekat $10 balik untuk kita dapat profit. Mungkin dia naik dekat $8.2 ataupun $8.3, baru kita terus untung. Jadi maksud dia macam tu, kan? Dia panggil martingale call tu, layer call tu, menyelamatkan ataupun menarik average price tu turun ke bawah. Yang ni penting tu. Tapi setting ni kena belajar lah satu persatu. Saat ni kita belajar, jadi kita faham. Saya cuma boleh tunjuk saja. Dua perkara ni main peranan. Dua perkara ni dia main peranan. Margin call drop dengan multiple buy in ratio ni dia main peranan. Kalau kita salah setting salah satu ni, kan, dia akan membawa kita ke jalan lain. Okey. Jadi siapa yang ada cukup, kalau katakan saya lah, orang tanya saya, katakan saya ada duit berjuta-juta, saya nak ikut jalan mana? Saya ikut jalan robot cukup. Sebab apa? Sebab saya ada duit yang cukup. Tapi kalau saya tak ada keuangan yang cukup, kan, jadi saya tak bolehlah ikut jalan robot. Kan? Jadi kita kena ikut jalan yang orang lain tunjuk. Tapi tak apa, yang penting kita ada persediaan, kita ada pengetahuan dekat mana
dekat mana kita nak ambil tindakan. Misalnya contohnya, kalau kita ambil default setting yang ada robot ada ni, kita boleh tidur terus. Sebulan pun tak apa, 2 bulan pun tak apa, tidur. Dia akan bagi profit saja. Macam mana pun dia akan tarik harga tu turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Bila harga naik pun, dia beli balik pun dekat harga yang tinggi mana pun, kita tak perlu risau. Sebab apa? Sebab dia punya margin call drop dengan multiple buy-in ratio dia dah cukup lengkap dah. Tapi dia modal dia kena besar sikit lah. Itu kita cakap. Yang ni kita tak payah fikir-fikir dah. Tapi bila kita buat setting yang nipis-nipis ni, jelas okey, kita modal tak besar, modal 200, modal 300, lepas tu kita ikut setting yang bagi cepat sikit dapat untung, kan? Yang tu kita kena jagalah. Mungkin dia dalam 3-4 kali dia dah naik harga tu, dia dah bagi kita profit, kita kena tutup. Sebab apa? Mungkin harga dia dah tinggi, kita kena carilah coin lain pula. Yang tu kita kena ada sedikit pemantauan lah. Bukan kita boleh tidur lah, kita kena sedikit tengok ada sikit-sikit lah. Kan? Yang ni jenis yang setting robot ni kita boleh tidur lah sebulan ke 2 bulan tak mau ambil tahu langsung pasal robot. Yang tu kita kena sikit-sikit ada pengetahuan dan pemantauan. Okey. Jadi dekat sini bila kita dah setting kat sini, kan? Kita terus boleh buat kita. Yang ni dia punya sub punya position. Lepas tu yang ni sub position callback sama dengan atas sekali. Yang ni sub position ni saya cerita kemudian. Saat ni dekat page lagi satu dia ada. Okey. Bila kita dah setuju semua dengan setting yang ada dekat sini, kita tekan save dekat atas ni, nampak? Dekat atas ni kanan kita tekan save. Bila kita tekan save, dia balik kepada page asal yang kita mula-mula kita buka tadi. Okey. Dekat sini apa kita perlu buat? Kita perlu tekan start saja. Okey, dekat sini kita perlu tekan start saja. Okey, saya pun nak contohnya lah. Tadi dah buat $10, saya tekan sajalah start, tak apa. Boleh tak beli tak tahulah. Saya tekan saja. Okey. Tengok dia beli tak? Dia beli $10 dia beli. Okey, saya dah tekan start, dia dah beli $10. Jadi kita nak tunjuk pula apa fungsi-fungsi button yang ada dalam ni. Pertama sekali saya nak tunjuk ni cycle. Cycle ni, kan? Ni basikal lah dia ni. Bila basikal ni maksudnya dia kayuh ulang tak berhenti. Jadi kalau kita tekan dekat mode cycle ni, dia dah naik kat atas, nampak dekat CRV bawah tu tulis cycle. Kalau dia dah pergi dekat button cycle ni, kan? Jadi kita tak perlu ambil tahu lagi. Dia akan beli sampai bila. Dia tak akan tutup-tutup. Kalau contohnya kan, kita tidur pun dia beli, kan, kita makan pun dia beli, kita mandi pun dia beli, dia tetap buat profit kat kita. Tapi button cycle ni, kan, kalau kita terlupa, contohnya harga terlampau naik tinggi, kalau setting kita tu tak menyelamatkan kita sangat, jadi dia mungkin sedikit bahayalah, tapi kita kena pantau lah, kan. Kalau siapa tak mau button cycle, dia tekan one shot. Tapi bila one shot ni, bila sekali dia tutup, kita kena buat pembelian manual balik. Yang cycle ni dia automatic. Dia automatic berjalan. Okey. Lepas tu belah kanan dia tu ada tulis sell. Ini apa ni sell ni? Orang nak tahu ni. Okey. Button sell ni, misalnya kita tak maulah, kita tak mau tunggu lambat sangat robot ni nak buat penjualan ni. Kita cakap, kita nak pakai duit ni. Tak apalah. Rugi pun tengah floating lah. Saya nak pakai ni $10 yang ada. Ni $10 dalam yang saya beli tadi ni, saya nak pakai ni. Nak beli burger kata. Kan? Duit dah tak ada, dia kata. Kan? Jadi kita boleh jual terus. Tak payah tunggu robot. Tak apa, kita boleh jual. Tapi kita kena ingat, kalau kita tekan sell waktu ni, kita tengah floating, kita tengah rugi ni, 0.51% ni. Kan? Tapi kita tengoklah, kita nak jual waktu biru, waktu hijau. Ada orang jual waktu biru. Dia tu tak sabar, dia nak tunggu apa? Nak tunggu dia punya trigger tu sampai. Dia letak 1.3%. Lambat ni robot nak sampai. Ni dia sampai 1.2%, dia turun balik jadi merah. Sampai 1.1, dia turun balik jadi merah. Kan? Member muka dah biru dah duk tengok. Benda tu duk biru tak tutup juga kan. Jadi dia pun tak sabar. Robot naik 1% je, dia terus tekan ni sell ni kan, boleh untung 1%, tak payah tunggu 1.3 pun tak apa kan. Itu terpulang. Ini sell maksudnya kita boleh jual secara manual. Okey, buy ni apa? Buy ni, andai kata kita nak buat replenish replenish ni maksudnya kita nak buat penambahan. Nanti Tuan Ahmad Nizam dia boleh tunjuk cara replenish. Dia tunjuk kat saya punya sempoi dia punya cara dia kan. Dia tengah floating 15%, dia tunjuk dia masuk daripada 15% jadi 0.5%. Cakap gila daripada 15% jadi 0.5%. Kan? Ini cara dia. Rupanya dia main cara macam tu. Kalau robot ni dah bagi tinggi sikit, dia kata tak mau pakai lagi coin ni. Kan? Dia terus buat replenish. Replenish ni dia buat penambahan modal dekat sini kan, untuk dia selamatkan coin dia tu tutup awal-awal. Kan? Ataupun replenish cara kedua, dan selain daripada untuk menyelamatkan kita punya floating tu, replenish adalah untuk orang yang untung besar. Dia rasa,
Bitcoin ni boleh pi jauh lagi ni. Boleh pi lagi untung besar ni. Setakat aku ada dalam tu $10 ni apa untung sangat. Jadi aku bubuh kat sini lagi $1,000. Saat ni dia tutup 1%, aku dapat lebih daripada $10 lagi dia kata. Profit dia. Kan? Jadi terpulang button buy ni adalah untuk penambahan untuk kita buat replenishment Okey. Lepas tu dia panggil apa? Ini button ni ada 2 button kat bawah ni. Ini button ni sangat penting Jangan tersilap jangan terlupa, jangan terlepas pandang Ini ada sifat-sifat orang yang nyanyuk ni. Kalau dia buat setting dah ni, dia terlupa tekan. Ramai orang dah terlupa tekan ni. Saya ada satu kawan dekat Penang bini dia masuk amount yang sama. Laki dia pun masuk amount yang sama. Dua-dua masuk 10,000 dalam akaun yang berasingan Tapi dia duk komplain dekat saya. Kan? Dia kata apa? Abang, ni apa saya apa ni duit saya ni kata. Bini saya tiap-tiap hari duk untung 100, saya 50 saja. Kan? Benda yang sama duk beli. Kan? Saya pun cakap kat dia, market ni tak sama, kadang-kadang ada lebih ada kurang. Taklah, dia apa yang beli saya beli sama juga. Kan? Saya cakap kat dia macam nilah. Kan? Cuba screenshot hantar kat saya tengok kan. Rupanya dia ada satu penyakit. Saya dah ajak dia berkali-kali. Ini perkara penting ni. Strategi mode ni saya cakap dia jangan lupa. Kan? Ingat dia duk makan semut banyak sangat kot. Tu dia jadi lupa tu. Kan? Saya dah cakap banyak kali duk ulang-ulang button ni jangan lupa. Saat ni button ni dia cakap apa? Okey, boleh saya tekan button ni? Tak boleh lah. Sebab apa? Button ni kalau dah lepas daripada 4 layer dia dah buat tu, kan? Dia dah tak boleh guna button ni. Button ni kita kena tengok. Whole warehouse mode. Apa dia? Sub-bin mode ni apa dia? Sub-bin mode real time settlement ni apa dia? Jadi benda ni main peranan yang amat besar dalam kita punya trade, dalam kita punya trading. Memang dia main peranan yang besar. Kalau dulu kan, kita tak ada button-button ni. Zaman kami mula-mula dulu kami tak ada button ni. Kami semua trade ikut whole warehouse mode ni saja. Dia tak ada lagi sub-bin. Sebab tu dulu waktu kejatuhan Bitcoin besar-besaran dia panggil tragedi berdarah dia panggil itu tragedi air mata tear of Bitcoin pada 19 hari bulan 5 tu kan. Kami semua tercedok. Kadang-kadang saya itu hari dekat seminggu juga saya floating kan. Waktu tu sebab apa? Sebab kami kami tak ada ilmu. Yang kedua kami tak ada benda ni. Kami tak ada sub-bin mode real time ni. Jadi kami berharap kepada warehouse saja. Warehouse mode ni pun bagus. Kalau kita nak try, kita nak buat setting, kita sampai contohnya sampai layer ke-7, kita nak tidur-tidur tak mau ambil profit waktu dia tengah float, kita boleh guna tu juga. Tapi kalau katakan kita nak ambil kelebihan pun boleh. Misalnya dulu kalau tengah floating kita boleh termenung saja. Kita kena tunggu floating tu dia jadi biru balik baru dia boleh untung. Tapi kalau dia floating merah saja, kalau seminggu kita tak ada income. Tapi lah ni sebab apa? Royal Q ni dia prihatin ni sebab kami duk komplain kat dia dululah. Kami duk cakap apa? Ramai orang marah. Ramai orang komplain pasal apa? Duk floating. Mereka kata boleh trade pakai robot. Robot kata pintar. AI ni dia panggil kepintaran yang dibuat-buat kan. Tapi pintar apa bagi kami? Float. Kalau boleh bagi kami float, kami pun boleh trade sendiri. Tak payah pakai robot. Robot ni programmer dia duk pikir. Mereka duk komplain ni. Mereka duk komplain banyak ni. Dia kata macam mana kami nak buat ni. Orang Malaysia ni kalau komplain dia kata memang susah. Dia kata tambah-tambah kalau masuk dalam internet. Kan? Orang Malaysia ni kalau masuk media sosial, satu dunia dia cacah merebah. Sampai Israel pun dia kata dia nak tutup negara dia. Sebab apa? Sebab Malaysia ni dah masuk media sosial. Jadi Royal Q ni pun dia ada sedikit kegusaran. Dia ketakutan dia. Sebab tu dia ambil tindakan. Kan? Alhamdulillah kita cakap orang yang buat Royal Q ni betul-betul ada kepintaran pada otak dia. Kan? Dia pun buat satu button lagi dia panggil mode yang dia buat tu sub-bin mode real time. Yang ni yang bagi banyak pendapatan. Yang saya daripada start ada sub-bin mode real time ni saya tak pernah tak ada profit. Hari-hari ada profit. Jadi fungsi dia apa? Fungsi dia ni selepas layer keempat tu dia buat pembelian kan. Layer pertama, kedua, ketiga, keempat. Layer pertama sampai keempat robot tugas dia untuk menurunkan average price. Dekat situ kita kena pandai main peranan Okey, nak turunkan average price supaya harga yang kita beli daripada atas dapat turun ke bawah sikit. Okey, sebab tu layer pertama sampai layer keempat robot tak buat sub-bin mode Okey, layer pertama sampai layer keempat. Selepas layer keempat layer kelima dan ke bawah ikut kita kalau kita nak buat sejak ada sub-bin mode real time yang ada kawan saya buat sampai 100. Dia baru naik victory ni, baru 2-3 hari lepas naik victory. Saya terkejut tengok, gila buat sampai 100 kan. Itu terpulang pada dia lah, dia nak buat 100 layer pun terpulang pada dia lah kan. Tapi macam kami selalu buat dulu 10 layer dulu, 15 layer. Saat ni kalau tak cukup kami tambah lagi kan. Itu terpulang masing-masing cita rasa dia kan. Jadi
Subbin mode real time ni, bila dia turun lepas daripada 5 layer ke bawah, ke atas, dia akan jual berasingan. Dia akan jual apa yang kita beli untuk layer tu sahaja. Kalau layer tu kita beli $20, dia akan ambil untung daripada $20 tu saja. Dia tak campur sekali. Yang dia campur layer pertama sampai layer keempat saja. Layer kelima dan seterusnya, kalau kita hidupkan button ni, kita tekan button ni, dia akan jual layer tu sahaja. Dia tak jual layer-layer lain. Okey. Ini kelebihan dia. Jadi ini tiga button ni ada fungsi dia tersendiri. Jadi kalau orang tanya saya, yang mana satu bagus? Saya cakap, saya tak boleh cerita yang mana satu bagus. Setiap button, setiap mode dia ada keistimewaan dia sendiri. Yang ni ada lebih, ini ada kurang kat sini. Yang ni ada lebih kat sini, ada kurang kat sini. Jadi benda ni kita kena belajar, kita kena faham. Lepas tu kita buat pemilihan cita rasa kita sendiri. Okey. Lepas tu ada satu lagi button yang sebelah ni. Yang ni memang selalu terjerat. Ini selalu terjerat. Dia panggil stop margin callback. Okey. Kadang-kadang kita tak perasan, kita punya button dia tukar macam ni. Nampak tak? Dia tulis open margin callback. Mereka tak perasan, mereka tak tengok langsung benda ni. Saya ada satu, saya punya downline lah. Kan? Saya duk perhati, pasal apa nama dia dah 4 hari ni. Daripada 16 hari bulan tu, 5 hari, tak ada profit. Nama dia tak ada profit langsung. Saya boleh perhatilah sebab dia duk masuk dalam saya punya reward detail tu. Kan? Dah 5 hari saya cakap dia tak ada profit. Kan? Lepas tu kemarin pula 2 hari lepas tu kita terkejut lah, kita rasa pelik sikit lah kan. Sebab apa? Sebab Bitcoin dah buat ATH all time high tu, tapi coin-coin yang lain tu pun dah naik dah. Tapi pasal apa yang orang ni tak ada profit? Saya terkejut juga. Saya pun cakap kat dia lah, you cuba screenshot tengok you punya setting tu. Dia hantar kat saya, rupanya setting dia macam ni. Setting dia macam saya punya page lah ni. Nampak tak dekat open margin call tu? Benda ni, kita tak sedar dia boleh tutup sendiri tau tak? Bila dia tutup sendiri, dia tak ada pembukaan secara automatik. Kita kena buka secara manual. Benda ni kena sentiasa pantau. Benda ni terjadi apabila kita punya modal tak cukup di dalam kita punya exchanger, di dalam Binance ataupun Huobi. Benda ni terjadi apabila kita tak cukup modal. Maksudnya, kalau kita dah buat lah 15 layer ataupun kita buat 20 layer senang. Kita buat 20 layer, kita dah spare untuk 20 layer tu 400 USD. 400 USDT. Tapi kita punya dalam Binance kita ada 380 saja. Kan? Misalnya dia boleh mampu sampai ke layer 18. Layer 18, dia nak pergi layer 19 misalnya. Dia nak pergi layer 19, tak ada duit. Bila tak ada duit, dia buat apa tahu? Dia tulis, saya tak tahu sebab dia ada panggil situ fail to buy this coin. Dia akan hantar macam tu. Dia akan hantar satu message. Bila dia hantar satu message, dia kata fail to buy, itu maksudnya dia gagal untuk membuat pembelian kerana kita punya poket tidak ada keuangan. Jadi kita kena tahu, bila katakan kita dapat message saja dekat kita punya notification tu, kegagalan untuk buat pembelian ataupun dia kata fail to buy tu, jadi maksudnya button open margin call ni, dia asal dia patut je ni. Asal dia patut macam ni. Dia akan terbuka jadi open margin call. Jadi kita kena tutup, kita kena tekan balik supaya layer call boleh dibuat. Jadi kalau button terbuka macam ni, maksudnya ini dia tutup. Dia tutup ni, kita tak ada buat pembelian. Yang rugi dia, contohnya lah, kan? Kalau coin tu naik balik daripada 18 layer dia jual, layer 17 dia jual, layer 18 dia jual, layer 16 dia jual, layer 15 dia jual, layer 14 sampai layer ke-10 kita dah ambil untung. Tiba-tiba harga jatuh balik. Jatuh memang jatuh menjunam balik, kan? Tengok, dia tak boleh buat pembelian layer lagi, kan? Jadi jatuh banyak. Jadi berapa lama kita nak tunggu dia naik balik sampai ke layer yang ke-10 tadi. Cuba perhati tengok. Jadi kesilapan yang sedikit boleh memberi kesan yang sangat besar dalam kita punya trading. Okey. Jadi button ni make sure kita perhati. Kita siapa yang buka Subbin mode real time ni, contohnya siapa yang buka Subbin mode real time ni, cubalah perhati sikit dekat dekat. Dia mesti kena tulis stop margin call. Dia punya mode mesti kena mode ni. Dia mesti dalam page kita kena ada stop margin call, dia tulis macam ni.
Kan? Kalau dia terbuka tu, dia tulis open margin cost, cepat-cepat dah tekan balik, bagi dia seperti sedia kala, seperti mana di dalam page setting saya ni. Okey. Jadi saya dah terang ke 5 setting ni, 5 button yang ada kat sini. Lepas tu saya nak terang sikitlah dekat atas ni apa yang ada. Kan? CRV USDT ni kita beli coin ni. Coin ni CRV dia pair dengan USDT. Lepas tu dekat sini dia tulis situ one shot. One shot ni saya buat one shot mode. Lepas tu sub-bin mode, saya tengah aktifkan sub-bin mode. Position amount ni maksudnya keseluruhan capital kita punya modal yang kita ada dalam coin ni, yang kita tengah beli coin ni. Position quantity ni maksudnya CRV ni, nilai CRV yang dalam tangan kita ni 3.3 unit CRV. Kalau emas kita beli berapa gram emas contohnya. Kalau emas ada 10 gram, 10 gram dalam tangan kita. Sekarang dalam tangan saya ada position ada 3.3 unit CRV Okey, average price ni yang kita yang ligan-ligan nak bagi turun tu, nampak? Lagi dia turun, lagi kurang kita punya floating Okey. Current price ni harga semasa Okey, jadi dekat sini saya cerita dah pasal setting ni, pasal setting yang ada macam mana nak beli coin dekat situ ya tugasan saya. Saya rasa lepas ni saya dah kena serah kepada Tuan Kamal balik. Dia bagi saya 40 minit. Saya rasa saya dah cukup guna masa yang diberi. Saya takut nanti kalau saya terlebih guna masa nanti saya di ban daripada menyertai Zoom meeting untuk kali seterusnya kerana menggunakan kesalahan menggunakan masa yang lebih Okey. Jadi dekat sini saya memberi ruang kepada Tuan Kamal balik kembali mengambil pentas dan ke udara balik, dan kita mungkin Tuan Kamal boleh serahkan kepada rakan-rakan kita yang lebih mahir di dalam setting. Saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Jika ada kesilapan daripada diri saya, kesilapan dan kesalahan janganlah menghentam saya, menyalahkan saya kerana saya pun manusia biasa. Saya belajar daripada buku, ada kesilapan, ada kesalahan, tergollah saya ada kesalahan, saya boleh betulkan apa yang salah dan boleh menyampaikan ilmu ini kepada rakan-rakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua, dan doa saya kepada kalian semua anda akan berjaya dalam bidang yang kita ceburi ini. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Ya. Okey, terima kasih Tuan Salihuddin. Okey. Itu serba sedikit tentang sebenarnya kalau nak cerita pasal setting ni dia kena ambil masa yang lama juga sebenarnya kan. Okey. So macam inilah. Okey. Kepada yang baru kepada yang tanya saya, boleh tak ajar saya macam mana? Tadi ada Tuan iPhone tadi dia kata, boleh guide tak untuk saya start trade? Kan. Okey, terima kasih ilmu Tuan Salihuddin. Okey. Saya nak kongsikan kepada anda semua, selain daripada manual setting yang Tuan Salih baru terangkan kepada anda semua tadi. Okey, sebenarnya di dalam Royal Q mungkin tadi Tuan Salih tak sempat nak bagi tahu. Sebenarnya dalam Royal Q ni dia ada copy trade. Okey, dia ada copy trade. So kalau siapa yang tak pandai untuk membuat settingan robot ni, okey, malam ni saya akan buat, bukan cerita Tuan Salih tadi pun buat juga kan. Okey, dia beli juga coin tu. Okey. So saya akan kongsikan macam mana caranya untuk kita menggunakan copy trade di dalam Royal Q. Okey, sebelum saya panggil host yang seterusnya, host jemputan ni. So host jemputan ni saya tak bagi tahu dia. Bila dia muncul je kira jemputan lah kan. Okey. Okey. So siapa yang dalam ni setuju kalau saya nak ceritakan tentang macam mana cara untuk kita gunakan copy trade? Siapa-siapa setuju boleh rise up your end. Okey. Setuju tuan. Okey, baik. Okey, alright. Okey. Sekarang ni kalau anda tengok saya tunjuk saya bukan tunjuk, saya buat terus, okey. Saya buat terus supaya anda boleh gunakan copy trade. Sebenarnya copy trade ni dekat Europe memang sangat-sangat popular Okey. Dekat Eropah copy trade ni memang sangat popular sebab orang Eropah tu pun jika kita ada BTC atau mana-mana alternative coin, kita withdraw ke Huobi wallet, kita nak convert ke USDT dulu. Betul Aizat? Betul. Kalau you ada apa-apa coin, kalau you ada BTC, you ada Bitcoin dekat mana-mana exchanger, you transfer dekat Huobi punya address, okay. Lepas tu you tukarkan daripada BTC, you tukarkan menjadi USDT. Betul-betul. Orang yang dah biasa dengan exchanger ni, dia tanya soalan tu, kita fahamlah macam mana nak jawab kan.
Okey, kalau tak faham tu menggelabah juga macam mana nak jawab kan. Okey. So anda boleh nampak paparan Anda boleh nampak paparan kat sini. Okey. So waktu saya start pada bulan puasa dulu trader copy trade ni cuma ada 30 aja 30 sahaja. Okey. So macam mana cara untuk kita menggunakan copy trade? Sebab dekat Malaysia ni ada AI Star Boss, okey, Datuk Riz punya, lepas tu Ijat Ladin pun boss trader, okey. Lepas tu kita tengok yang paling popular sekarang ni, nanti sekejap lagi saya akan tunjukkan dekat mana button yang anda nak apa? Anda nak tekan okey. Alright. So anda cuma tekan ni je. Okey, button circle ni. Boleh nampak Emilia boleh Lia boleh nampak kalau Lia boleh nampak, yang lain boleh nampak. Nizam boleh nampak Boleh nampak duduk sebelah-sebelah je mentang-mentang lah kan V2 nak jumpa V2 kan, duduk pun dalam Zoom meeting pun duduk sebelah-sebelah. Okey. Alright. Anda cuma klik je button circle ni, okey, anda klik button circle, okey. Dia akan keluar macam ni ni dia. Okey. Dekat dalam ni ada lebih kurang, kalau 2 minggu lepas saya kira copy trade ni, trader yang kita boleh tiru apa yang mereka setting ni, lebih kurang dalam 336 trader. Okey, dalam masa 6 bulan, dan saya rasa, saya yakin dan percaya dah mencecah ke 400 400 trader. Okey. So kalau nak tengok sini, okey, anda boleh pilih mana-mana trader yang anda suka. Okey, tapi kalau kita nak tengok ranking, okey, kita nak tengok ranking, anda klik saja button yang ni, yang hujung ni. Okey, yang hujung sebelah kiri ni anda klik button tu, dia akan keluar ni. Okey. Circle income list. Maksudnya hari ni AI bot ni, kalau kita tengok dia ada top 10 AI bot ni dia dah bagi profit pada Royal Q punya member 124,000 US dollar. Anda kena faham AI bot ataupun AI trader ni, AI bot trader ni dia dah bagi keuntungan 124,000 US dollar. Okey, yang kedua Marlon 96,000 US dollar. Tu yang ketiga, dan dia ada top 10 kat sini Okey. Kalau top 10 kat sini tak ada orang Malaysia. Okey. Ini yang dari segi total revenue list. Maksudnya trader yang dah memberi profit kepada members Royal Q. Okey, kalau anda tengok hot list. Okey, yang ni profit list, yang ni hot list. Okey. Ada top 10 Kalau yang pertama tu QQ Circle, okey, QQ Circle ni dia dah ada lebih kurang hampir 100,000 follower, okey. Lebih kurang dalam 97,563,000 follower yang follow dia punya trade. Okey, Auto Sultan ada 53,000 follower, okey, Crypto Bull ada 51,242 follower. Okey, dan top 10 sampai bawah-bawah itulah. Sekejap saya tengok ada tak. Tak ada kita punya Ijat Ladin pun tak sampai lagi 50,000. Lepas tu AI Star Boss pun, Datuk Riz pun tak sampai 5,000 lagi. Okey, kita tengok pula ranking yang terterusnya, popularity list. Okey. Anda klik saja popularity list ni, sama juga yang paling popular QQ Circle, dia ada lebih kurang 45,000 user. Okey, Crypto Bull ada 9,900, lepas tu JD Winner ada 7,635. Okey, dan top 10 kat sini lah. Kalau top 10 dekat sini saya tak nampak Tuan Ijat Ladin punya pun saya tak nampak. Okey. So macam mana cara untuk kita join trader ni? Yang pertama sekali, anda klik saja okey, contoh anda nak follow dia Anda nak follow je, dekat sebelah kanan ni ada warna kuning view kan? Ada view dekat situ, anda klik saja view ni, lepas tu anda apply to join. Okey. Ni handsome ni. Handsome boy ni kan. Okey. So kita boleh tiru apa yang ni dah. Okey, macam mana kita nak follow dia punya trade. Okey. Kita pergi bila anda dah follow, anda klik dekat manage Anda klik dekat manage ni. Ini adalah trader-trader yang saya dah follow follow aja, tapi saya pilih apa yang dia orang trade. Okey. Saya pilih trader-trader yang saya nak copy dia punya trade. Okey. So anda tengok dekat sini, kalau paling popular QQ Circle tadi, okey, dia dah update, ada 4 update. Okey. Alright. Dia mengikut modal juga okey, mengikut modal. Kalau boss trader yang ni Ijat Ladin punya, anda boleh follow juga. Okey. Yang saya biasa ikut yang ni AI Star Boss. Okey. Boleh nampak
Lia, boleh nampak tak yang saya gariskan bulat-bulat tu? Boleh nampak Boleh nampak. Okey, alhamdulillah. Alright. Jadi saya ambil satu contoh. Okey, satu contoh saya akan beli juga. Okey. Saya ambil satu contoh AI Starboss Anda klik saja AI Starboss ni. Okey. Ada tengok AI Starboss punya kejayaan dalam trading dia iaitu 9262.17. Tinggilah. Okey. So macam mana nak follow, macam mana nak gunakan AI Starboss ni, anda klik saja dekat ni. Anda klik saja ni. Okey. Sekejap Anda klik saja sini. Dia akan keluar sini Kalau modal anda dekat Binance, ini dia coin-coin yang dia dah trade lah. Okey, kalau coin dekat Huobi, dia setting dekat Huobi dekat Binance dia tak setting. Okey, kalau tengokkan cuma kalau kita guna copy trade ni, kita tidak boleh pilih coin. Okey. Coin akan dipilih oleh trader sendiri. Okey. Dia random. Okey. Random. Jadi kalau modal anda dekat Huobi, anda klik saja synchronize strategy ni. Anda klik dekat bawah ni, dia keluar macam ni. Okey. Dia keluar dua je kita kena isi borang. Okey. Borang yang pertama, berapa anda punya first buy and amount. Okey. Kalau anda ada $100, anda buat $10 saja. Okey. Anda buat $10 je. Bukan tak boleh lebih. Sebab apa? Sebab sistem di dalam trader ni, dia ada dia punya martingale. Dia ada sistem pertahanan dia mengikut modal yang minimum. Okey. Bukan kata tak boleh letak 100. Anda boleh letak 100, tapi kalau sistem martingale dia, contoh macam AI Starboss ni saya dah biasa follow, dia buat 4 martingale. Kita boleh check. Selepas kita gunakan AI Starboss ni, kita boleh check berapa dia, macam mana dia punya setting. Kita boleh tiru sebenarnya. Okey, kita boleh tiru. Okey, tak apa. Malam ni saya tunjukkan sekali pada anda, lepas tu anda boleh buat sendirilah. Okey, katalah kita nak main $10, lepas tu kita nak main satu coin. Okey, kita nak main satu coin, ataupun anda nak main 2 coin. Kalau anda ada $200, anda boleh main 2 coin. Kalau anda $300, anda boleh main 3 coin. Okey. Alright. Lepas tu anda terus klik dekat synchronize strategi ni. Saya klik sekarang Okey. Jadi dia dah set successful dia dah successful. Jadi bila dah successful, dekat mana kita nak tengok? Kita pergi juga dekat kuantitatif. Okey. Pergi dekat kuantitatif, pergi dekat Huobi yang tadi anda menggunakan Huobi. Okey. Sekejap tengah loading Okey. Dia tengah loading lagi. Tu dia anda nampak tak? Dia bagi saya ada coin. Okey, kalau dekat sini synchronize strategi ni maknanya kita guna copy trade. Okey, jadi macam mana nak tengok dia setting? Senang je. Anda klik saja dekat coin ni. Okey, anda klik dekat coin ni, kita tengok dekat trade setting dia. Macam mana AI Starboss ni dia punya sistem pertahanan dia. Macam mana dia punya sistem pertahanan. Okey. Jadi anda klik dekat sini, nampak tak? Okey, first buy amount tadi kita dah memang letak $10. Okey, dia menggunakan 4 margin call, 4 layer margin call. Okey. So kita klik dekat margin configuration ni. Okey. Ini dia punya setting. Okey. Kalau ada ni dia turun 3.5%, dia akan guna $10 USDT kita untuk dia beli coin pada harga yang di bawah. Okey. Bila coin dah turun 3.5%. Okey, kalau dia turun 4%, dia guna $20. Okey, kita punya modal dekat Huobi. Kalau dia turun lagi 4.5%, dia akan guna $30 untuk beli lagi coin waktu harga rendah. Okey, kalau dia turun lagi 5.2%, okey, dia akan guna $50 untuk dia beli coin waktu harga rendah. Maknanya AI Starboss ni anda cuma perlu ada modal berapa? Okey, yang pertama tadi modal anda $10, betul tak? Okey, jadi sistem pertahanan dia 5 campur dengan 3 campur dengan 2 campur dengan 1, 8, 10, maknanya $110. Perlu ada simpanan, perlu ada standby. Okey, perlu ada standby dekat anda punya Huobi. Okey, untuk mengelakkan daripada kekurangan bila dia turun, waktu martingale ni turun, waktu layer ni turun, untuk mengelakkan robot ni tidak boleh beli, anda cuma perlu ada modal 110. Okey, $10 first buy and amount, lepas tu standby lagi 110. Maknanya $120 untuk satu coin. Okey, lepas tu biarlah dia buat kerja.
Okey, ada orang tanya saya, okey, Tuan Kamal, kalau saya dah guna AI Starboard ni, boleh tak saya cancel? Boleh tak saya jual? Okey. Sekarang ni saya dah beli. Okey, saya dah beli, betul saya dah beli ya. Anda nampak tadi saya dah beli coin ni Okey, saya dah beli coin ni. Okey, dia tengah running ada tengah running. Okey. Kalau nak tengok ada ni ada potensi tak? Sebab sekarang ni waktu harga dia tengah merah kosong dia negatif 0.90 0.22%. Tak apa. Okey. Sebab pasaran cryptocurrency ni dia bukannya naik terus. Okey. Dia bukannya turun terus dia ada naik, ada turun. Okey. 10 tadi tu untuk apa tuan? Tak dapat tangkap tadi. Okey, Aizat, 10 USD itu adalah modal pertama kita untuk coin tu. Okey. Anda boleh letak 50, anda boleh tukar. Kalau katalah anda dekat AI Starboard tadi, kali pertama anda nak letak satu coin tu, anda nak beli bermula daripada berapa dolar. Okey. Mengikut anda punya kapasiti, mengikut anda punya modal. Kalau first buy an amount tu anda nak letak 20 dolar, anda nak letak 30 dolar, anda nak letak 100 dolar pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi minimum dia 10 dolar. Okey? Boleh faham Aizat Minimum 10 dolar. Okey? Jadi kalau robot ni dah kita dah guna, okey, 110 martingale. Baik. Okey, betul. Kena standby 110 dolar. Okey, sebab apa? AI Starboard dia guna 4 layer. Okey, jadi kalau kita tengok 4 layer ni dia punya modal dia, kita kena standby. Okey. 5 campur 3 campur 2 campur 1. Maknanya 110 lah. Kita kena standby sistem pertahanan di martingale dia. Okey. Di layer-layer yang dia standby untuk beli coin waktu harga rendah. Okey. Alright. Jadi tapi kalau Tuan Nizam dia tak pakai benda ni kan. Ini Tuan Kamal ni dia setting ni untuk orang modal. Kalau lebih layer macam mana? Kalau lebih layer kita ambil QQ Circle 19 layer. Tuan Ijat Ladin punya pun 7 layer. Okey, 7 layer ke atas lah. Okey, ada orang buat secara manual sampai 20 layer macam Tuan Alego, modal dia besar, modal dia $10,000. Macam Tuan Ahmad Nizam ni dia jaga VVIP punya account RM100,000 punya account. Okey, ada yang 1 juta punya account pun ada juga. Itu kita buat sistem first buy and amount dia memang $100, lepas tu buat 20 martingale. Dari segi setting ni dia subjektif sangat-sangat subjektif sebab apa? Kita tak boleh setting yang standard. Kalau setting yang standard tadi Tuan Salihuddin ada bagi tahu, kalau anda ikut Royal Q punya setting, okey, dia guna 7 layer. Okey, 7 layer siap dengan sub-B mode real time settlement, tapi anda kena standby dia punya apa modal. Standby untuk beli coin waktu harga rendah tu, standby dia sampai $2,000 lebih. Jadi kalau nak ikut Royal Q punya setting, default setting pun boleh, tapi modal dia besar sikit. Itu sebab ramai trader-trader dalam Malaysia ni mereka setting balik. Okey, mereka setting balik berpandukan kepada modal. Okey, berpandukan kepada modal. Okey. Jadi saya suka nak kongsikan contoh saya suka nak kongsikan, okey, macam mana anda nak cancel? Okey. Nak tahu juga Tuan Kamal, kalau saya nak jual coin ni, saya tak nak pakai copy trade, saya tak nak pakai copy trade. Macam mana saya nak cancel? Yang pertama sekali anda kena klik dekat Mines sebelah kanan bawah sekali ni, Mines ni. Okey. Anda pergi dekat My Synchronized Strategy ni. Boleh nampak dekat My Synchronized Strategy ni dekat sini. Anda pergi dekat sini dulu. Okey. Tadi saya dah buy, sekarang saya nak cancel. Boleh tak? Saya tunjuk demo ni. Boleh tak saya tunjuk cancel terus? Tadi saya beli. Kan? Okey, saya tunjuk betul-betul real macam mana nak beli, macam mana nak cancel. Okey. Alright, sekarang ni saya klik dekat My Synchronized Strategy ni. Kita kena klik dekat sini dulu. Okey. Dekat Huobi Anda kena cancel dulu. Okey, anda kena cancel synchronize ni dulu. Okey, sekarang ni saya cancel saya cancel Boleh saya cancel. Okey, saya cancel. Okey, confirm cancel. Selepas anda cancel, anda pergi dekat coin tu balik. Okey, anda pergi dekat ADA ni. Okey, anda klik button sell. 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 Lepas tu
jual ikut market price, okey, 100% anda jual okey, lepas tu anda klik confirm. Okey, sekejap. Dia jual balik, jadi modal saya dapat balik. Okey. Itu cara untuk kita cancelkan kita punya copy trade. Jangan anda cancel, jangan anda terus jual Kalau anda terus jual, dia tetap ada juga lagi nanti. Okey. Alright. Jadi sekarang ni dah cancel, simple je. Jadi dah cancel, dia dah bagi tahu dah. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Yang pertama tadi saya buy. Okey. Yang pertama tadi saya buy menggunakan copy trade, yang kedua ni saya sell balik. Okey, saya sell balik. Nampak tak? Boleh nampak tak? Ini cara-cara untuk guna copy trade. Okey, tapi paling selamat anda gunakan QQ circle. Okey, sebab apa? Dia guna 19 layer. Okey. So modal dia kalau first buy amount tu $10, anda kena standby $190. Okey. Boleh Aizat Aizat dengan siapa-siapa lagi. Okey. Alright. Okey. Jadi itulah dia cerita kalau saya nak tunjuk pun Tuan, boleh saya tanya sikit je. So maaf boleh. Okey, saya cuma nak fahamkan tadi untuk first buy in dengan multiplier untuk martingale tu. Contoh, kalau kita letak first buy in tu, contoh modal kita nak letak first deposit is $100. Tapi kita nak set martingale kita multiplier setiap $10. Contoh first level tadi 1, second 2, $10, $20, $30, $50. Macam mana kita nak bawa setting macam tu? Okey, sekarang ni nampak tak skrin saya? Nampak Okey Aizat, contoh awak kata tadi awak nak first buy and amount awak $100, betul? Okey. Kalau cancel dalam rugi macam mana pula? Kalau cancel dalam keadaan rugi, memang rugi sikitlah, rugi beberapa persen lah. Berugi kalau kita cancel, kalau dalam keadaan floating, kita akan rugi mengikut berapa modal anda. Contoh modal anda $10, berapa persen yang dia minus. Dia berpandukan pada, katalah dia ada start $10, lepas tu anda jual, tengok berapa dia punya negatif. Negatif tu anda kalikan dengan $10. Itu je. Okey. Aizat, sekarang ni katalah modal anda $100, betul? Okey. Jadi anda buat sistem martingale dia berapa? Anda nak saya buat berapa? Contoh. 5 lah. Okey. Buat macam tadi tu 5. 5 kan? Okey, 5. Okey, jadi anda klik dekat margin configuration ni, margin configuration ni. Okey. Dekat margin configuration ni, kalau dia turun 3.5%, kita boleh tekan saja kat sini. Okey. Anda tekan lama-lama sikit, boleh tukar. Boleh tukar jadi $20. Okey, tekan lama-lama sikit. Okey. Tekan sini anda tukarlah jadi dia $30. Ataupun semua anda nak buat, kalau dia turun kalau katalah modal kecil, okey. Okey, katalah anda letak 1. Maknanya kalau coin dia turun 3.5%, dia akan guna modal kita $10. Yang lain-lain pun boleh tukar, pakai lagi $10. Satu tu mewakili $10 Okey. Yang ni letak 1, ini pun letak 1. Okey. Dah sampai 5. Okey, ini pun letak 1. Kita boleh tukar jadi dengan modal, jadi multiple buy-in ratio ni, satu ni dia represent 10 by default kan? Tapi kalau kata tapi kalau anda letak $100 awal tadi, satu ni mewakili $100 okey, faham. Satu tu mewakili $100. Bukan $10. Dia bergantung kepada first buy amount kita, katalah $50. Jadi kalau kita letak satu ni, dia akan beli $50 lagi bila coin tu jatuh 3.5%. Jadi kena ada $150. Okey. Safwan. Jadi kalau kata anda start dengan $100, kalau anda setting 1 macam ni, kalau dia turun 3.5%, dia akan guna modal kita $100 lagi dekat Wabi untuk beli coin waktu harga rendah. Betul tak Tuan Nizam? Kan saya kena refer pada Sifu lah kan. Sebab Tuan Nizam ni, dia join bulan puasa, hari kedua saja dia punya profit je $1,000. Ini belum ada lagi rekod dekat dalam dunia ni, orang yang join, yang tak ada basic cryptocurrency, hari kedua, tuan-tuan dengar betul-betul hari kedua dia profit $1,000. Ini saya belum nampak lagi ada dalam dunia ni yang boleh rekod hari kedua profit $1,000. Belum ada lagi. Beliaulah satu-satunya yang terunggul
Kalau ada tengok scroll tu yang dia buka video tu, orang dia handsome lagi tapi rambut dah putih sikit dekat bahagian dagu kan. Profit 1,000 tu modal berapa? Is me. Saya tak boleh cakap. Okey, kalau saya cakap nanti anda kata Tuan Kamal ni pandai-pandai je cakap orang kan. Jadi kita panggil tuan badan dia sendiri. Okey. Kita panggil tuan badan dia. Dia jarang tau masuk. Dia jarang masuk. Beliau ni seorang kontraktor yang berjaya. Okey. Mas Nira. Ya, betul. Boleh. Ya, teruskan. Kan saya nak tanya, yang tadi kan tuan ada tutup sinkronis apa ni? Yang kita copy trade tu kan, yang tuan masukkan 10 USD yang pertama tu kan. Okey. Saya ada buat juga copy trade. Sekarang ni dia tengah floating lama sangat dah. Okey puan. Ya? Okey, teruskan. Saya nak dengar soalan dulu. Saya nak tutup je. Saya nak tanya, kalau kita tutup je, sekarang ni dia tengah floating dalam negatif 17. Kita akan buat mula-mula tu, kita akan rugi tak? Saya akan rugi tak? Rugilah sikit. Kan? Okey, macam ni. Walaupun kita guna synchronous strategi, puan, apa yang saya nak sarankan? Okey, apa saya nak sarankan yang kita orang dah lalui Ada coin tu dia sampai floating 3 bulan, ada sampai 2 bulan. Jadi kita rasa semak perkiraan kita, betul tak? Kan? Bila nak untung ni kan? Okey? Bila nak untung ni? Saya pam modal terlalu tinggi. Okey, dia macam ni puan. Nak tak saya bagi saranan? Boleh. Okey, so puan pergi dekat coin tu, okey. Walaupun kita guna copy trade, okey. Puan pergi dekat coin tersebut, okey, pergi dekat setting, okey, puan klik saja ni. Klik one shot dulu. Okey, klik ni. Puan klik stop margin call, lepas tu klik one shot. Okey? Boleh tak? Boleh dengar tak apa saya cakap? Dengar. Maknanya macam tuan tutup tadi kan ada floating sikit je kan? Sikit je. Dia tak rugi mana pun, kan? Okey. Tapi saya sarankan, okey, sebab benda ni dah berlaku dengan saya 2 kali. Saya pernah floating sampai 300 lebih. Coin SLP ataupun coin apa, ada beberapa coin saya floating lama sangat. Bayangkan saya pam modal dekat situ 400. Banyak tu. Okey, tak apa. Ikut saja apa yang saya cakap ni. Percaya cakap saya, sebab apa? Minggu lepas ada satu orang kawan saya dekat Melaka, dia dah floating satu coin tu lama sangat. 200 lebih ke 300 dia floating. Okey. Saya kata dia jangan jual manual. Sebab button one shot tu itulah guna dia. Bila kali terakhir coin tu dapat profit, kita selamat. Okey. Betul-betul puan. Malam tu dia klik button one shot, sedangkan coin tu dah floating 2 bulan. Dia klik button one shot, kebetulan besoknya coin tu naik mendadak. Okey? Nasib baik dia tak jual manual. Okey, jadi saya sarankan kepada rakan-rakan coin-coin anda yang tengah floating, anda setting manual tu, anda klik button one shot. Okey? Kalau ikut saya, kalau ikut saya ikut cakap Sifu King Gas. Okey? Kalau dah floating, kalau kita cut loss, maknanya kita loss sikit je sedangkan kita tahu ada banyak coin-coin yang tengah uptrend. Okey? Jadi dalam bisnes dia macam tu. Kita berani rugi sikit tapi kita boleh recover balik pada coin-coin yang lain. Itu option yang kedua lah. Itu bergantung kepada keberanian kita lah. Okey, bergantung pada individu, bergantung pada hak anda. Okey, saya tak nak suruh saya tak nak suruh anda buat apa yang saya buat. Tapi kalau ikut pengalaman Tuan King Gas, kalau setakat katalah modal $10, lepas tu dia floating 20%, maknanya 20% daripada $10. Jadi baru rugi 20 sen dolar. Okey, sedangkan kita tahu market tengah uptrend, ada banyak coin-coin yang kita boleh ikut, boleh dapat profit, kena berani cut loss. Okey, sebab dekat spot trading ni tak ada margin call. Kita ni, emosi kita ni yang membuatkan kita, kita rugi masa. Orang lain profit, kita termenung.
Okey, betul tak Tuan Nizam? Orang lain profit. Kita tengok orang lain profit tapi kita masih lagi mengalami floating. Ini memang dalam dunia cryptocurrency ni, okey, memang asam garam dia kita kena lalui. Floating tu adalah sahabat karib kita. Okey? Kita jangan takut sebab coin ni dia akan naik anytime akan naik dan anytime dia akan turun. Itu sebab kita gunakan kuasa robot ni supaya dia boleh buy and sell waktu kita tidak boleh monitor. Okey, waktu kita tidur, waktu kita kerja, waktu kita makan, waktu kita driving, waktu kita isap rokok, dan macam-macam lagi lah. Okey, jadi Puan Maznira boleh dapat apa yang saya klik saja stop margin call, lepas tu klik saja one shot. Okey, klik saja lepas tu tunggu je, sabar sebab hari ni kalau kata Raja Dolar, saya tengok nama pun saya gerun Raja Dolar. Raja Dolar ni daripada Surabaya, tak ada salah saya, daripada Surabaya. Pak Kang Susno dia dengan Rusmandi daripada Kalimantan Barat pun ada dalam ni. Okey, beliau ni hari Sabtu ni saya dikabarkan mereka akan conduct mereka punya Zoom meeting sendiri. Zoom meeting mereka sendiri. Saya ucapkan tahniah, syabas, anda terbaik. Okey, inilah masa yang tak boleh kita tunggu lagi. Kita kena terus move on, kita kena terus gas full, kita kena terus tabrak apa yang patut. Okey. Clear Clear Aizat clear Aizat clear Okey. Stop margin call tu untuk apa ya? Okey, stop margin call tu tadi anda dah Nur stop margin call tu kan tadi kita ada setting layer-layer layer 1, layer 2. Itu dia kita punya margin call. Stop margin call tu maknanya bila kita stop je dia dah tak ada layer-layer tu, semua dia dah tak pakai dah. Okey. Bila anda stop berapa layer pun dia dah tak jalan. Maknanya robot tu berhenti bekerja untuk beli coin-coin waktu harga di bawah. Jadi kalau anda stop margin call, lepas tu anda klik button one shot. Okey. Tunggu sikitlah. Tunggulah. Sabar. Jangan tak sabar. Okey. Jangan tak sabar. Okey. Saya tahu anda semua tak sabar untuk profit. Saya tahu anda tak sabar untuk cuan. Cuan tu profit lah. Dekat Indonesia dia profit dia panggil cuan, dia tak panggil profit. Kita pun banyak belajar daripada community daripada ni Okey. Sweet smile. Okey. Okey. Alright. Sekejap, saya baca ada satu lagi soalan kat sini yang terakhir sebelum saya panggil. Kalau one shot tu dah stop margin call, dah kena cancel sekurang strategi tak? Okey. Anda stop saja margin call. Okey, jangan cancel dulu, jangan cancel sekurang strategi. Stop saja margin call, buat saja one shot. Jadi dia akan override apa yang trader setting tadi Okey. Tak perlu nak cancel, tak perlu nak jual manual, biar klik button one shot. Okey. Untuk terakhir kalinya, biasanya kita start 9.30 habis 10.30, tapi tadi kita start 9.15 full pack 100 orang. Jadi untuk yang terakhir ni saya nak jemput seorang insan yang kerdil. Seorang insan yang kita dah biasa dengar seorang insan kerdil kan. Jadi beliau ni saya kenal pada bulan puasa. Okey. Ini adalah orang yang mempunyai rekod yang terpantas. Jika kita dalam cycle mode, kita nak add on capital, kita tekan buy. Ya betul, tekan buy, lepas tu masuk aja berapa dolar lagi nak tembak manual. Kita panggil nak tembak manual. Okey. Katalah mula-mula dah 10 dolar, tiba-tiba anda tengok market tengah uptrend. Ini sebenarnya risiko juga kan, tapi kalau berani boleh buat. Okey. Waktu market tengah uptrend, sebenarnya button buy ni contoh contoh saya tunjuk sini. Zam sekejap Zam Okey, tuan. Kalai, kalau kita dah ada one off, kita biar. Nanti betul. Biar je. Kalau number of margin call tu maknanya location layer. Betul. Okey, okey, baik. Kalau kita tukar setting boleh ke semasa? Boleh. Anda boleh tukar setting waktu floating, boleh tukar setting. Okey, anda tak perlu takut. Robot akan buat kerja pada setting anda yang terakhir. Okey. Dah banyak pengalaman Zam, boleh cerita macam ni Bolehlah sikit-sikit kan. Saya sendiri pun belajar daripada Tuan Nizam, Tuan Alego kan, sebab saya modal kecil. Mereka ni jaga modal akaun VIP Okey. Alright, saya tak nak sambung lagi. Okey. Jadi itu dia kita punya V3 terbaru kita. V3 terbaru 2 hari, masih panas lagi.
Tuan Ajoy kita baru sampai ranking B3 2 hari lepas. Maknanya while floating kita boleh ubah layer. Betul. Ismail Zaiman boleh. Anda boleh tukar setting. Okey. Alright. Jadi saya nak jemput beliau ni sebab rekod seluruh dunia, beliaulah orang yang pertama di Malaysia ni di seluruh dunia hari kedua membuat profit $1,000. Okey, tengok asap keluar berkepul-kepul daripada hidung dia kan. Okey, beliau ni memang kalau bercakap dia lebih teratur, lebih skema, dia lebih sopan santun sopan santun. Orang memang sopan santun, kalau lalu depan budak muda pun tangan dia letak kat lutut. Okey. Okey, so tanpa masa saya bagi dia 5 minit aja sebab dia cakap benda yang penting aja. Dia bukan macam Tuan Alego cakap benda-benda yang tak penting. Dia cakap benda yang penting aja. Okey. So tanpa membuang masa, saya dengan ikhlas, dengan bangga hati, dengan rela hati, saya menjemput beliau untuk berkongsikan dengan anda tips. Kalau kita panggil host jemputan ni, mereka kebanyakannya memberi tips-tips yang berguna kepada kita. So dengan bangganya saya menjemput Tuan Ahmad Nizam Osman. Baik. Okey, terima kasih Tuan Kamal. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Royal Q bagi yang baru. Bagi existing user, boleh ambil manfaat lah apa yang kita kongsikan. Sebenarnya dalam ni kita tak ada sifu ke, tak ada follower, tak ada. Kita sharing, okey. Konsep Royal Q ni kita share. Jadi hari ni saya nak share saya punya setting. Setting ni sebelum tu ada disclaimer sikit. Mungkin untuk setting yang modal kecil saya share hari lain lah. Jadi hari Tuan Kamal minta saya sharing modal yang besar ya. Okey. So modal kita ni atas rezeki kita masing-masing lah. Itu dah kita tolak tepi. Kita andaikan kita ada sedikit modal yang agak besar. Okey. Jadi setting ni saya pun tak ada bagi nama, tapi Tuan Kamal tadi dia macam suruh label. Kita boleh andaikan setting ni kita panggil macam ni lah. Orang tamak selalu untung. Okey. Jadi kalau nak untung tu kita kena tahu cara. Saya kalau dalam saya punya speech, saya akan bagi tahu satu benda ni berulang-ulang kali. You kena master the apps. Simple. Okey. Fahamkan aplikasi ni betul-betul. Sebab apa? Kita pakai robot tu sebab apa? Antara sebabnya sebab kita tak pandai nak baca graf. Kita bukan trader dan kita bukan daripada background saham whatsoever lah. Jadi kita guna robot ni, kita leverage benda ni kepada Royal Q untuk buat profit kita punya capital yang kita simpan di Huobi ataupun di Binance. Okay? Jadi untuk tuan-tuan faham apa yang Tuan Kamal cerita, Tuan Saleh cerita tadi pasal martingale, pasal USDT, pasal coin, you takkan dikira mahir kalau you tak boleh reflect apa yang Royal Q ni view, yang you boleh nampak daripada you punya Royal Q. You tak boleh reflect data-data tu kepada Huobi atau Binance. Okey, jelas Faham Maknanya kalau you tengok dekat situ, contoh dekat SHIB, you ada $300, saya bagi contoh Bila you check dekat Huobi, you tengok ada $100 saja placement USDT kita, ada $100 saja, dan you tak boleh explain dan you tak faham. Kenapa dekat sini 300, kenapa dekat sini 100? Selagi you tak faham, you kena tanya you punya leader. Jadi malam ni masa pun tak banyak. Saya ingat saya nak terus share screen lagi. Okey, saya boleh share Kamal Dah pandai sekarang Teruskan. Okey saya cuba share tengok. Sekejap Mana dia? Zoom. Saya tak pernah share lagi. Okey, saya dah allow. Tuan-tuan nampak ke saya punya screen? Nampak Zam, nampak. Nampak Baik. Ini saya punya, ini Royal Q Okey. Kita straight to the point. Account ni ialah account besar. Untuk tuan-tuan apply setting ni, saya nasihatkan tuan-tuan kena ada sekali ganda jumlah capital yang tuan-tuan pakai. Okey. Saya ulang Sebaik-baiknya untuk tuan-tuan apply setting ni, tuan-tuan kena ada satu kali ganda daripada
jumlah yang tuan-tuan trade. Contohnya tuan-tuan ada $10,000, 10,000 USDT contoh. Tuan-tuan hanya trade 5,000 USDT saja. Apa sebab dia? Kejap lagi saya akan jelaskan. Jadi ini kita punya Royal Q. Tuan-tuan boleh tengok. Saya nak share dulu profit yang saya dah buat untuk akaun ni sepanjang lebih kurang sebulan. Okey. So tuan-tuan boleh nampak dekat sini. Total terkumpul keuntungan ialah RM34,422 sebulan. Setakat hari ini pukul 10.40 malam. Keuntungan hari ini daripada 12 malam tadi sampai sekarang ialah RM997. Jadi macam mana kita buat? Sebelum tu boleh tengok dulu. Zam, tunjukkan ni daripada hari pertama, Zam. Okey, sebelum tu kita tengok dia punya konsistensi. Pada hari pertama ni, tengok 7 hari bulan 9 lebih kurang. Seminggu daripada hari pertama ni ialah modal dia hanyalah RM20,000 saja sebelum ditambah kepada RM200,000. Okey. Jadi boleh tengok $33, 78, 67, 25, 23 ini masa betul-betul downtrend. Okey. Dan dia menaiklah, meningkat. Dia pergi $210, 226, 150, 129 dan seterusnya lah. 6 hari bulan 10 dapat $648. 7 hari bulan 10 dapat $932. Jadi yang pentingnya ialah konsistensi. Kita nak makan hari-hari profit yang kita harap. Biar sikit tetapi kita nak berterusan. Itu dia punya konsep lah yang kita pakai setting ni. Sebab apa? Sebenarnya kita boleh dapat lebih. Tetapi ada risiko floating. Itu yang kita banyak dengar. Orang masuk 10,000, main 3 minggu, float. Kan? Lepas tu tak tahu cara. Ini lagi saya share sikit apa yang kita boleh buat. Jadi kita tengok. Ini setting dia. Kita pilih satu coin. Tuan-tuan tengok dekat sini. Kita punya float bila pakai setting ni, dia tidak akan pergi jauh. -1, -3, -1.8, -1.28. Tetapi walaupun tak pergi jauh, call dia banyak. Jadi dari situlah kita dapat untung. Okey, ini trade yang berlaku. Ada buy, sell. Dia sangat aktif akaun ni. Berdasarkan setting ni, dia pergerakan dia akan laju. Okey. Sebelum tu saya cerita sikit apa konsep Royal Q ni tuan-tuan. Konsep Royal Q ni. Yang ni penting kita kena faham betul-betul. Konsep Royal Q ni ialah DCA. Okay? Dollar Cost Averaging. Maksud dia, kita membeli coin, kita membeli sesuatu pelaburan pada jadual, pada konsep berkala dan tetap tanpa mengira harga. Okey, itu DCA. Maknanya kalau DCA ni kita elaborate sikit lagi, kita beli sikit pada harga tinggi, kita beli banyak pada harga rendah untuk kontrol average price yang Tuan Salihuddin cakap tadi. Okey, jelas tuan? Kalau tak jelas, nanti kelas ni ada rakaman, boleh ulang balik. Okey, saya terus pergi pada setting. Kita ambil coin yang aktif, SHIB ni. Tips dia, saya ambil coin, saya hanya ambil coin pada professional punya section saja sebab coin di professional ni dia agak rancak pergerakan dia berbanding dengan coin pada general ni. Contoh dekat general ni ialah Bitcoin, dia bergerak tidak laju. Naik dan turun dia sangat stable. Jadi kita ambil coin yang agak aktif pada professional ni. Okey. Jadi kita ambil coin tadi SHIB ni. Tuan-tuan tengok walaupun dia hanyalah 1.74% float, tetapi tengok call dia. Dia sudah mencecah 8 call. Okey. Dan duit yang terkumpul dekat sini ialah $2,519. Jadi entry coin ni hanyalah $200. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Kadang-kadang bila kita ada $10,000, kita ingat $100 kita tu kecil. Tetapi apabila martingale berlaku, bila margin call berlaku, dia akan jadi banyak. Untuk setting saya ni, kalau kita set 15 layer, kita perlu sekitar RM7,000. Nanti saya tunjuk dia punya detail. Jadi ini dia. Ini setting dia. Kita klik pada trade setting. Okey. Tuan-tuan boleh nampak first buy in amount maknanya kita beli pada harga serendah 200 USDT. Okey. Margin call limit dia 20 kali. Whole position profit ratio ni saya letak 1.1.
take profit callback 0.1. Ini semua nilai-nilai ni bukan lagi nilai default setting robot macam Tuan Salihuddin cakap tadi. Ini yang kita telah custom berdasarkan pengalaman dan apa yang kita dah lalui lah selama 6 bulan ni. Jadi setting ni tuan-tuan boleh screenshot. Kita pergi pada margin configuration tuan-tuan. Dekat sini inilah dia. Inilah essence dia. Orang kata inilah parti Royal Q di sini tuan-tuan. Di sini. Di Suara margin kurang kuat. Okey. Dengar ke? Boleh dengar? Kuranglah, kurang. Jelas. Saya dah jerit ni tuan. Joy, Saya cuba kuat lagi. lain tu Joy. Yang kita orang dengar Lain, jelas Joy. Speaker aja itu dia beli dekat Chocolate tu. Tu kena beli speaker lain tu. Okey. Jadinya inilah dia parti Royal Q. Dia punya step dan dia punya dia. Inilah dia dekat sini. Jadi tengok ini ialah first call ni dekat margin call drop ni ialah berapa banyak nilai turun yang kita nak robot bertindak. Jadi semuanya pada 0.5% sahaja. Bermakna bila kita beli dia akan cepat buat margin call, turun sikit dia buat margin call. Kalau kita beli $200, turun 0.5%, robot akan beli 1.1 kali ganda lagi daripada jumlah $200 tadi. Jadi apabila habis di sini, bila dia buat 20 call ni sekitar dekat-dekat dengan 13,000 kita akan habis. Itu kalau dia turun sajalah. Jadi ini setting-setting dia. Tuan-tuan boleh tiru ya. Ini. Kita back balik. Kita pergi pula kepada distributed and take profit allocation. Ini setting dia. Semuanya 1%. Selalunya orang buat 1.1. Macam saya cakap tadi, setting ni ialah untuk orang yang tamak dan nak selalu untung. Maknanya kita untung sikit pun tak apa, tapi kita nak untung cepat dan setiap hari. Okey. So bila tuan-tuan pakai setting ni, saya tak ada apa nak ulas lah pasal Pak Din tadi dah cerita pasal apa setiap satu detail ni. Bila tuan-tuan pakai setting ni, dia punya pergerakan sangat laju. Saya bagi contoh dekat ship ni. Saya klik dekat transaction record. Tuan-tuan boleh tengok, nampak tak pergerakan dia? Sangat-sangat laju. Subsell ialah, okey. Hijau ialah duit kita keluar sebab dia beli buat martingale call tadi. Merah adalah untung. Tuan-tuan tengok betul turut untung dia. Inilah rahsia dia boleh dapat satu hari 1%. Maknanya saya main 100,000, satu hari memang start daripada 1,000 dan ke atas. Okey. Ini buy. Bila turun dia buy, dia set, dia ada sukses. Sebenarnya kena tengok dari bawah lah dari bawah. Tuan-tuan boleh tengok kekerapan kita mendapat profit. Ni. Ini semua daripada bila dia kata subsell, dia ialah untung daripada sub bin mode. Kita memang set, tujuan kita set 0.5, kita nak coin ni cepat turun. Dan dengan setting ni kita pegang setiap satu coin tu lama. Itu beza dia. Kalau kita pakai robot, kita tak pegang lama. Yang ini kita pegang lama. Sebab apa? Dia akan naik balik lambat. Tetapi di bawah-bawah ni kita akan dapat untung. Jadi itulah hasil dia. Itu saja saya rasa bahagian setting. Yang kedua saya nak cerita pasal replenishment. Okey. Macam tadi ada Kak ada tanya tadi kan. Nampak tak button buy ni? Button buy ni sebenarnya sangat penting. Saya pilih coin yang tinggi sikit. Okey. Kita ambil NFT ni contoh. 3.56. Nampak? Telah mencecah 20 call. Bermakna telah maksimum. Saya tidak akan dapat profit lagi daripada coin ni lah. Kalau secara alami dia. Secara natural kita biar, saya tak akan dapat duit dari sini. Jadi macam mana saya nak keluar daripada benda ni? Tengok tuan-tuan. Pertama sekali, you kena tengok graf dekat hobi. You make sure masa you nak buat replenishment, coin tersebut mesti di atas lantai. Maknanya dia mesti duduk pada harga terendah atau berdekatan dengan harga terendah. Harga terendah kita boleh nampak dekat 24 hours low dekat atas bahagian kanan. You boleh nampak sendiri. Jadi saya bagi contoh. Kita tengok dekat position amount. Position amount dekat atas sebelah kiri. Dekat sini ada RM8,399. Okey. Jadi kita tengok dekat return rate kita sekarang ialah 3.5%. Dia terbenam daripada harga kita beli. Nampak? Apa yang kita buat? Kita tekan buy. Okey. Kita tekan market price ni supaya dia biru. Kita tak nak buat limit sell ke apa ke, pending order ke. Kita nak dia bertindak bila kita tekan confirm. Maknanya dia akan bertindak pada tak kira apa harga sekarang pun. Jadi tuan-tuan boleh tengok tadi,
dekat atas ni ada tulis, bawah tulisan buy ni, position amount ialah 8,399. Macam mana kita nak tebus coin ni supaya timbul balik ataupun kita nak jual sampai habis. Kita klik market price ni, make sure dia biru. Then dekat bahagian amount margin call ya, amount margin call, you masukkan amount yang sama, 8,399. Tuan-tuan boleh tengok tak dekat estimated holding profit and loss atas tulisan biru ni, dia telah berkurang kepada 1.74. Saya padam balik ya, tengok dia naik balik 3.5 sekarang. Saya masuk amount yang sama, 8,399. Floating kita dah berkurang kepada 1.74, sekaligus dia akan menurun dia akan menaikkan kita punya average price. Jadi kita makin dekat dengan profit. Maknanya daripada kita tunggu dia berbulan-bulan, katalah kita menunggu dia seminggu, kita mungkin boleh pendekkan penungguan kita tu kepada 3-4 jam sahaja. Ini yang saya buatlah. Jadi sebenarnya bila kita float tetapi modal kita cukup, float tu bukan masalah, malahan dia boleh bagi kita lebih profit. Sebab apa? Bila sampai profit trigger punya rating, punya rate, keuntungan daripada coin ni bukan lagi 8,399, dia sudah kali 2. Bermaksud kita dapat keuntungan berdasarkan daripada 16,000 lebih. Kali 2. Ini saya bagi contoh. Kalau kata float tuan-tuan mencecah 20%, contoh ya. Yang ni tadi 3.45 macam tu. Katalah 20%. Bila tuan-tuan masukkan amount yang sama, tengok betul-betul dekat you punya position amount. Macam ni 8,300. Katalah tuan-tuan punya main 10 call, kalau you dah santak, you akan jadi $280. You main $10. You masukkan $280. Kalau dia 20%, dia akan berkurang separuh. Itu garanti. Kalau dia 30%, dia akan jadi 15%. Kalau 20%, dia akan jadi 10%. Okey? So masih jauh lagi 10%. Kalau ada lagi modal, masukkan sekali ganda daripada jumlah yang telah terkumpul 2 kali tadi, dia akan turun lagi separuh. Jadi itulah proses dia. Jadi sebab itulah kita nasihatkan, you jangan campak semua you punya modal dalam coin. Okey? Money management ni penting. Kalau you punya leader tak ajar, you cari orang yang boleh tolong bantu, ataupun dekat YouTube semua ada banyak info. You kena ada reserve. Tapi kalau modal kita kecil, tidak ada masalah juga. Kita hanya perlu tunggu. Itu beza dia. Kalau kita ada duit lebih, kita tidak perlu tunggu lama. Okey? Jadi saya rasa itu saja saya punya perkongsian. Setakat itu. Harap-harap tuan-tuan boleh faham dan dapat manfaat lah. Okey, Tuan Kamal, saya pulangkan balik. Very simple punya tips. Tapi memang dengan tips ni, kita dah buktikan profit tu konsisten dan setiap hari lah. Kan? Kita biarlah makan, kita macam anak-anak lah. Kita makan. Daripada kita jadi macam bear kan, macam beruang kan. Makan sekali, hibernate 6 bulan tidur kan. Jadi tak apa seronok jadi dia. Okey. Terima kasih tuan-tuan kerana mendengar. Harap ada manfaat lah. Kalau ada soalan boleh nanti tanyalah di mana-mana. Kan ada ramai orang yang ada knowledge pasal Royal Q ni. Sebab kita pun dah 6 bulan sharing sesama ahli ni. Okey, Assalamualaikum. Saya serah balik pada Tuan Kamal kita yang banyak sungguh topi dia macam-macam pattern ada. Satu hari satu topi. Itu. Okey bang. Terima kasih bang. Terima kasih Encik Nizam, terima kasih. Tuan Kamal, suara tak ada ketegaran. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan Nizam buka mic bang. Okey tu. Biasalah saya excited bila Tuan Nizam dia share screen ni, saya excitednya lebih. Sebab saya pun baru pertama kali nampak akaun tu. Okey, akaun yang Tuan Nizam handle, iaitu akaun VVIP ni. Orang ada duit ni lain tuan-tuan Dia batuk pun lain, dia urut janggut pun lain, dia jalan pun lain kan. Jadi orang yang ada duit ni dia serahkan. Aku tak tahu apa-apa, aku bagi kau RM100,000, aku nak berapa persen setiap bulan kau buatkan untuk aku. Itu biasa. Orang ada duit itu biasa. Yang tak gelak kuat ni abang JJ kata kan. Okey. Betul tak kan?
Dia macam cerita P.Ramlee kan, kalau dia ada duit kan dia cakap lain kan. Dia batuk pun lain. Cara batuk pun dah bertukar kan. Cara bersin pun. Orang kaya ni kalau anda perhatikan, dia bersin bukan macam kita satu kampung dengar kan. Dia bersin excuse me kata kan. Orang kaya bersin pun lain. Itu sebab orang kaya ni senang dapat penyakit. Sebab apa? Dia tahan bersin dia. Bersin tu virus-virus yang kita kena keluarkan. Jadi itulah kalau anda nak bersin, jangan bersin yang tak berbunyi. Biar bersin satu kampung dengar pun tak apa. Okey, alright. Tadi ada beberapa soalan. Terima kasih sekali lagi Tuan Nizam. Okey, saya kalau ada 100,000 saya terus jumpa Tuan Nizam lah. Saya nak minta dia settingkan untuk saya pula kan. Okey. Tadi ada beberapa soalan daripada rakan-rakan kita tentang macam mana dia tanya saya, dia tanya dekat anda pun boleh nampak dia chatting kat situ. Apa bezanya Binance, apa bezanya Royal Q, apa bezanya Huobi, boleh tak? So seperti yang saya maklumkan pada awal sesi tadi, okey. So Zoom meeting yang saya buat ni daripada bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9 setiap hari saya buat. Okey, selama 6 bulan selama 6 bulan sahabat-sahabat 6 bulan tanpa henti. Okey, tapi bila negara kita beralih ke pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya ke pasal 5, jadi saya punya Zoom meeting pun berfasa juga. Jadi setiap bermula pada 1 Oktober saya buat Zoom meeting saya seminggu 3 kali je. Hari Isnin dia more to basic untuk orang baru. Okey, dengar untuk orang baru nak tahu tentang cryptocurrency, tentang Royal Q, tentang Binance, tentang Huobi, fokus hari Isnin. Okey. Dan hari Rabu kita fokus kepada sistem affiliate yang ada di dalam Royal Q. Okey, tak ada cerita benda lain. Okey. Dan hari Jumaat seperti malam ni, okey, kebetulan main Zoom meeting tak ada malam ni. Jadi memang hari Jumaat memang jadual saya memang untuk settingan robot saja. Okey, untuk setting robot je. Dalam Royal Q ni, modal anda $100, anda dah aktifkan robot, terserah pada anda. Sama ada anda nak fokus untuk trading saja ataupun anda nak fokus untuk affiliate saja ataupun anda nak buat dua-dua sekali pun boleh juga. Okey, kita sarankan anda buat dua-dua sekali. Sayang kalau modal $120 macam mana dengan modal $120 berapa lama masa setting robot best lah. Betul JJ. Okey, setting robot memang best, tapi kalau dia floating lagi best kan. Okey, Rusmandi, hari Sabtu saya akan monitor je anda punya Zoom meeting untuk Kalimantan Barat, Pontianak punya tim. Okey, itu yang saya beritahu Hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat adalah topik yang berbeza, tak sama. Hari Isnin more to basic program, hari Rabu lebih kepada affiliate program dan hari Jumaat lebih pada setting program, setting robot program. Okey, alright. Jadi link yang sama anda boleh jemput, tapi minta maaf ruangan saya ni muat untuk 100 orang saja. Macam tadi biasa kawan-kawan saya masuk 9.30, hari ni ramai tak boleh masuk sebab apa? 9.30, 9.15 tadi dah ada 100 orang Safwan Okey, jadi anda boleh jemput kawan-kawan anda. Tiada paksaan Zoom meeting yang saya buat dah masuk bulan ke-7 ni secara percuma untuk semua. Tak kira lah anda datang daripada mana pun boleh. Okey, tak kisahlah daripada mana pun, tapi hari ni cecah 100 orang sebab link saya dia terpergi ada satu grup WhatsApp. Jadi kebiasaannya Zoom saya ni 15 orang, 20 orang, lemau tapi alhamdulillah saya dah buat setiap hari selama 6 bulan. Bulan 10 ni baru saya buat seminggu 3 kali Dan alhamdulillah dengan Zoom meeting ni tuan boleh bagi record. Okey, saya akan lepas habis Zoom meeting ni, saya akan upload dekat YouTube saya punya channel AKAB. AK lepas tu sengkang sikit jarakkan AB. Akap AKAB. Anda boleh tengok dekat YouTube, itu ada banyak recording Yang malam ni punya lepas habis ni dia akan record, lepas tu saya akan upload ke YouTube. Okey, kalau anda tengok AKAB itu ada gambar saya. Jangan lupa subscribe
Saya bukan YouTuber tapi janganlah lupa subscribe. Alhamdulillah dapat belajar banyak benda dalam Zoom meeting ini. Terima kasih. Sama-sama Haiman. Okey. Alhamdulillah sebab inilah dia sebenarnya Zoom meeting ni walaupun kita sekarang ni boleh berjumpa tapi Zoom meeting ni sangat penting Pada saya sangat penting. Puan Lia tu kalau dia satu hari tak masuk Zoom, dia besoknya dia demam, kan? Dia demam aja, badan dia macam kebah tak kebah aja kan. Bila dia masuk Zoom tu dia semangat. Okey. Alright. So terima kasih kepada yang sudi masuk. Terima kasih kepada Tuan Salihuddin kerana sudi tak jumpa pun. Okey. Tuan Salihuddin kerana berkongsi setting dan Tuan Ahmad Nizam berkongsi akaun VVIP Anda bayangkan dalam masa tak sampai 1 bulan modal 100,000 dah collect 30,000. 100,000 masih lagi berada dekat Wabi, Tausik, tapi profit dah ada 30,000. Okey. Alright, terima kasih banyak atas ilmu yang sangat menyedarkan. Ini ayat baru ni. Terima kasih banyak dengan ilmu yang sangat menyedarkan. Terima kasih atas perkongsian. Okey Azad. Alright, terima kasih. Terima kasih tuan. Saya baru 3 hari join. Dream to come true nak auto trade. Yes. Apa nama tuan? Nama saya Kamal Ahmad Kamal Abu Bakar dengan panggilan AKAB, Akab. Okey. Anda boleh tengok dekat YouTube saya ada banyak recording dan terima kasih kepada kawan-kawan kita daripada Kalimantan Barat. Okey. Terima kasih. Saya nak sebut nama kalau tiap-tiap malam tu bolehlah saya sebut nama sebab 15 orang, 20 orang tapi hari ini ada 94 orang tak berganjak. Okey, terbaik, sharing yang baik yang padu. Terima kasih Naim. Okey. You never walk alone, Liverpool kita. Okey. Alright, selama ni kami floating. Hari ni saya dah sedar. Tak apa. Beri link. Tak apa, nanti link yang sama juga Zoom meeting ni hari Senin link yang sama, hari Rabu link yang sama, hari Jumaat pun link yang sama Anda jangan lupa, okey. Subscribe saya punya YouTube channel Padu Bos Aziz. Okey, thank you. Background tu saya cadangkan letak YouTube channel. Okey. InsyaAllah nanti saya tukar nanti Terima kasih tuan, sharing yang baik. Okey, terima kasih respon daripada anda semua. Harap pada minggu ni ada orang buat baju Manchester United sebagai lap kaki. Siapa pula WhatsApp? YouTube, tak jumpa YouTube tuan. Ada. AKAB. AK tu lepas tu jarak AK jarak. Okey. Sekejap saya tunjukkan. Saya share screen nanti takut tak jumpa pula kan. Okey. Sekejap Saya share screen supaya anda boleh nampak. Ni YouTube saya Bukan nak promote, saya tak promote pun. Saya bukan YouTuber Jangan cakap saya YouTuber pula kan. Okey. Anda tengok channel saya. Ada. Sejak saya buka akaun TikTok saya ada 160 lebih lagi. Saya akan buat live dekat TikTok macam Fatin Mahira ini saya punya akaun YouTube AKAB. Okey. Anda boleh nampak itu adalah recording yang saya dah buat. Saya dah post untuk simpanan. Betul tak Zam? Untuk simpanan. Kalau orang nak kita boleh bagi kan. Okey. Kadang-kadang dekat Zoom meeting ni dia tak suka. Kadang-kadang kita bagi link YouTube. Sebab orang suka YouTube. Okey, dan saya punya link TikTok saya. Okey. Saya harap anda ini saya punya TikTok Saya tengah mengumpul follower saya dah ada 840. Okey. Jadi baru nak belajar nak cerita pasal Royal Q dekat laman sosial. Saya ada Facebook saya langsung tak cerita pasal bisnes. Okey. Jadi anda tengok tak ada apa-apa pun. Saya tunggu genap aja 1,000 follower, saya akan buat live TikTok setiap hari. Saya tak pedulilah sebab mass market dekat TikTok sangat-sangat banyak Saya sekarang ada 840. Hari-hari saya klik orang. Hari-hari saya join. Bayangkan nak dapatkan 840 view, saya kena follow 1846. Anda bayangkan. Nanti kalau saya dah live kat TikTok, cepat sikit naik bisik. Kan? Okey, macam orang tu kan, dia promote dekat Facebook, dia punya frontline je 60. Kan? Kita tak tahu Zam Okey. Tak ada joget-joget bang. Tak ada. Tak boleh. Kita more to business. Okey. Sebab media sosial ni kalau kita gunakan cara yang betul, recording Zoom meeting sifu boleh bagi tak? Okey, nanti terus masuk dekat link YouTube saya
Muhammad Ismail. Okey. Alright, masih lagi ada 89 orang. So saya rasa elok saya berhenti di sini, okey, supaya anda boleh makan malam bersama keluarga anda, okey. Okey, agar anda boleh makan malam bersama keluarga anda. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Saya doakan anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan di dalam kehidupan anda semua. So saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa anda semua. Waalaikumsalam. Kejayaan. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Kita halal ilmu tuan. Ya, kita halalkan semua ilmu yang ada pada dalam ni, insya-Allah. Supaya memberi manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Thank you for support. Apa nama YouTube tadi? AKAB. Sekejap saya tunjuk sekali lagi supaya balik. senang. Terima kasih. Sekejap. Okey, saya bukan YouTuber Saya cuma letakkan kerja-kerja kita dekat dalam YouTube saja sebagai itu dia Puan Aini. Itu dia YouTube saya Okey. AK_AB. Ahmad Kamal Abu Bakar. Terima kasih. Bukan Ahmad sama-sama, bukan Ahmad Kamal Aligo. Okey. Alright. So itu saja. Terima kasih sekali lagi. Anda semua terbaik. Jumpa lagi. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Ya, terima kasih. Juventus, JJ tu Juventus. Dia mewakili Juventus kan. Okey, Ronaldo dah tak ada, minta maaf Dia dah pergi ke MU. Nasib baik dia dah kena 2-0 malam tadi. Nasib baik. Kalau tidak tak pakai baju MU malam ni. Okey. Zam, ada orang tu kalau MU menang baru pakai baju Zam. Biasa. Kan. Kalau kalah jadi zombie kejap. Kan. Kalau kalah dia masuklah dia punya gua kan. Okey, pada sahabat-sahabat yang biasa boleh sembang-sembang santai dulu, okey. Alright. Raja Dolar, Pak Kang Susno, yang terbaik hari Sabtu untuk meeting untuk tim Kalimantan Barat, okey. Alright. So terima kasih semua. Okey. Saya nak end live dulu, minta maaf nanti saya tunggu. Jangan lupa follow saya di TikTok Sampai insya-Allah. Nanti kita sama-sama lah. Kan. Aduh. Nanti sama-sama kita live dekat TikTok, kita sama-sama buat marketing. Nanti saya siapkan kita punya team WhatsApp group apa semua, nanti orang dekat TikTok tu kita bahagi-bahagikan sama rata pada semua kawan-kawan kita. Kan? Nanti kita buat sampai jadi insya-Allah. Sekarang pun dah jadi kan, nak bagi lagi jadi. Yang penting awak saya suka ayat awak tadi. Saya suka sangat. Ayat awak saya suka dekat. Sebab dia kata yang penting consistently. Yang penting konsisten. Zam, engkau 26 tak ada pergi mana Zam Saya di Kelantan abang next week kerja. Alhamdulillah, bagus Zam, bagus. 26 tu elok kita keluar daripada Selangor. Aduh. Ada Abang kerja 26 buat kan. Bagus Zam, abang pun ada kerja juga. 26 abang ke Johor Bahru. Ke Johor Bahru dah setting baru dengan beberapa kawan-kawan. Okey. InsyaAllah kita ke arah selatan. InsyaAllah join kelas malam kan. Kita ke arah selatan. Biarlah orang tu nak ke arah tengah ke, nak ke arah tepi ke. Ada orang tu buat arrangement tu. Tak apa. Tak, biarlah kan. Bagi Chan lah, bagi Chan. Banyak dia punya masa depan. Tu dia. Saya di JB nak join. Ismail Zaiman. Yes. Saya akan sampai JB. InsyaAllah 26 hari bulan 26 hari bulan. Kita boleh kena nasi Arab. Okey. Nanti saya akan update dekat grup-grup WhatsApp. Saya betul-betul tak sabar ni Nizam. Saya betul-betul tak sabar nak live dekat TikTok sebab TikTok market huge. Okey. Kita akan dapat feedback, orang akan bantai kita, orang cakap macam-macam, itu biasalah, itu biasa. Kita kena steady, kita mental kena kuat. Okey. Kalau Fatin Mahira boleh live TikTok setiap malam, okey, dan mendapat impact yang kuat, kenapa kita tak nak? Kita tiru apa yang baik.
Okey. Orang buat baik, okey, kita tiru kan. Okey. Betul. Kalau okey. Kalau orang pergi ke sawah, kalau orang pergi ke sawah padi, kita jangan pergi kan. Tak apa tu, biar dia pergi. Sawah padi, jagung manis kan. Ikan kering kan. Tahu? Betul. Anggaplah mereka belum sampai wahyu. Anggaplah mereka belum sampai wahyu. Ayat malam ni ayat power-power lah. Belum sampai wahyu, belum baru terima kesedaran kan. Baguslah. Tapi okeylah, Okey, tahniah kawan-kawan. ramai lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Ada sekarang pun ada 47 lagi mata memandang telinga mendengar. Sekali lagi sebelum saya end live, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi hadir dalam ruangan Zoom meeting yang tidak seberapa ni. Okey, kami semua pun baru nak belajar. Kami pun masih dalam proses belajar, tapi insya-Allah ilmu yang baik kita kongsikan, ilmu yang tak baik kita simpan. Okey. Alright. So sekian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya end live dulu Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpanlah baju MU tu.